Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukuran kita rafa' kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang ketiga pada malam ini. InsyaAllah kita akan teruskan daurah ta'limul muta'allim fi tariqit ta'allum karangan al-Imam Syekh Burhanul Islam Zarnuji radhiyallahu ta'ala anhu. Saya hormati Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, para guru matis. Allah 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 Allah, para guru matis Allah, para asatizah daripada ma'at tahfiz yang berdekatan di sini, para guru, alim ulama, ibu bapa, hadirin hadirat, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita akan cuba baca sebanyak mungkin pada malam ini dan minta untuk semua pakat bagi perhatian dan melihat kepada kitab. Yang tak beli kitab lagi, kalau boleh ada kitab lah di tangan insyaAllah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Mengatasi penyakit malas dan lupa. Terkadang malas itu puncanya adalah kahak dan lendir-lendir yang banyak di dalam badan akibat pemakanan dan cara untuk mengurangkan kahak dan lendir-lendir itu Ulang balik. mengatasi penyakit malas dan lupa. Terkadang malas itu puncanya adalah kahak dan lendir-lendir yang banyak di dalam badan akibat pemakanan. Dan cara untuk mengurangkan kahak dan lendir-lendir itu adalah dengan mengurangkan makan. Ada orang menyebut bahawa 70 orang Nabi berpandangan bahawa banyaknya lupa itu berpunca daripada banyak kahak. Banyaknya kahak pula berpunca daripada banyak minum, dan banyak minum berpunca daripada banyak makan. Kerana itu Imam Malik radhiyallahu anhu sangat kurang dalam makan ni, dan dikatakan bahawa dia masuk ke dalam tandas 3 hari sekali. Dalam masa 3 hari sekali saja Imam Malik masuk ke tandas. Kerana apa? Kerana kurangnya makan. Baik, terus. Petua mengurangkan kahak. Yang pertama, roti kering akan dapat membersihkan kahak. Yang kedua, begitu juga memakan kismis, anggur kering di awal pagi sebelum memakan makanan lain dapat memotong kahak, tetapi jangan banyak makannya sehingga perlu meminum air. Akibatnya kahak akan bertambah semula. Yang ketiga, bersugi akan mengurangkan kahak dan menambah ingatan serta kepetahan berbicara. Bersugi adalah sunnah yang mulia. Ia akan menambah perolehan pahala sembahyang dan membaca Quran. Yang keempat, muntah juga salah satu cara mengurangkan kahak. Cara untuk mengurangkan... Jadi roti kering tu bukan roti kering yang kita duk makan sekarang ni, ada minyak dalam tu. Macam roti apa? Roti pak segi tu. Roti pak segi yang kita makan tu, cream crackers tu kan. Cream crackers tu yang kita duk makan itu ada minyak dalam tu. Tak, bukan tu maksudnya. Roti kering ni roti yang macam orang Arab makan. Yang Aish Arab makan tu yang kering yang tidak ada minyak. Itu yang insya-Allah akan mengurangkan kahak. Antara perkara lain yang tak disebut di sini antaranya adalah liban az-zakar. Liban az-zakar ni sejenis getah pokok yang dikulum, makan macam chewing gum tu. Dia tak ada rasa apa. Cuma ada yang mahal, ada yang murah. Kalau di Mesir murah, 1 kilo dalam berapa genih je. Kalau di Arab Saudi, kalau di Abdul Samad Qurashi itu ada jual, yang tu mahal, 1 kilo 400 rial. Tapi sedap. Tak ada sedap mana pun, cuma makan tak rasa apa. Cuma tu mengurangkan kahak. Mengurangkan kahak. Dan balgam tu maksudnya kahak yang ada di dalam dada dan juga di dalam otak kita, dalam kepala kita. Terus. Cara untuk mengurangkan makan adalah dengan cara memerhatikan faedah mengurangkan makan, iaitu sihat tubuh badan,
menjaga diri agar tidak terlibat dengan yang haram, dan memberi ruang untuk bersikap mengutamakan orang lain. Ada orang pernah bersyair tentang pemakanan. Katanya, fa'arun thumma 'arun thumma 'arun syiqa'ul mar'i min ajli at-ta'ami. Maka buruklah, kemudian buruklah, dan kemudian buruklah bila seseorang ditimpa musibah kerana disebabkan makanan. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, salasatun yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin, al-akulu wal-bakhilu wal-mutakabbiru. Artinya, ada 3 jenis manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu melakukan sebarang dosa. Orang yang banyak makan, orang yang kedekut, dan orang yang meninggi diri. Antara cara mengurangkan makan juga adalah dengan memikirkan tentang kemudaratan membanyakkan makan, iaitu pelbagai penyakit dan lemah tenaga. Ada pepatah menyebut, al-bitnatu tudhibul fitnata. Perut yang dipenuhi makanan akan menghilangkan kepintaran. Ada orang menceritakan bahawa Jalinus pernah berkata, semua bahagian buah delima adalah berguna, semua bahagian ikan adalah membahayakan. Dan pada masa yang sama dia berkata, ikan yang sedikit adalah lebih baik daripada buah delima yang banyak. Banyak makan juga ada sebahagian pondok macam di Indonesia sendiri, di Pasuruan, tak benarkan makan ikan. Tak dibenarkan makan ikan untuk pelajar mereka. Makan tempe dengan apa? Dengan tauhu ya. Tauhu tempe. Kalau pelajar kita makan macam tu, nanti mati sini kata Syekh mu ayah komplainnya. Takkan komplain tempe dengan tauhu je kan. Sotong takkan tak makan, ikan takkan tak makan, ayam takkan tak makan. Kalau pergi ke Indonesia, tuan-tuan tengok anak-anak di Indonesia yang belajar ni, Asim, Atif, apa semua yang duduk sana ni, tempe tauhu. Dah kali tension buah Maggi kan. Betul. Banyak makan juga membinasakan harta benda. Makan yang melebihi kenyang itu semata-mata mudarat. Makan seperti itu akan mendorong siksaan di negeri akhirat. Orang yang banyak makan dibenci oleh kebanyakan orang. Dan di antara cara mengurangkan makan lagi ialah memakan makanan yang berlemak, mendahulukan makanan yang menarik dan yang paling enak, dan jangan makan bersama orang-orang yang kelaparan. Melainkan jika seseorang cara nak kurangkan makan, makan yang berlemak dulu. Lepas tu jadi menugai. Orang Kedah panggil menugai. Jadi dia tak lepas api nak makan, berhenti makan. Atau makan yang paling sedap. Tengok yang mana paling sedap tu, makan hak tu dulu. Jadi tinggal yang tak sedap tak mau lah. Maka dia akan kurangkan makan. Ni kita try semua. Tu yang makan banyak tu. Kemudian apa ni, makan jangan makan dengan orang yang kelaparan. Orang tengah duduk lapar, kita makan dengan dia, memang sedap tengok. Dia tengah duduk lapar, dia makan tu, kita tengok dia angkat nasi buah dalam mulut pun sedap lah. Jadi kita pun nak tambah lagi. Terus. Melainkan jika seseorang itu mempunyai tujuan baik, seperti mempersiapkan tenaga untuk berpuasa, sembahyang, dan melakukan kerja dan tugasan yang meletihkan, maka bolehlah dia makan dengan banyak. Terus. Fasal yang ke-6, permulaan pengajian, qadarnya dan susunannya. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala selalu menetapkan permulaan pengajian itu pada hari Rabu. Dalam hal ini beliau meriwayatkan sebuah hadis dan berdalilkan dengannya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'i illa waqad tamma." Artinya, tidak ada sesuatu yang dimulakan pada hari Rabu melainkan perkara itu tetap menjadi sempurna. Karena hari Rabu hari dijadikan cahaya. Ilmu itu cahaya, dan hari Rabu hari yang Allah Ta'ala jadikan cahaya. Sebut dalam sebuah hadis bahawa ada hari-hari tertentu yang Allah Ta'ala jadikan. Hari Selasa dijadikan balak, kegelapan. Hari Rabu dijadikan cahaya. Maka disebabkan itu kita disunatkan untuk mulakan pada hari Rabu. Tafa'ulan, tafa'ul ataupun mengambil keberkatan dengan hari Rabu tersebut. Moga akan dapat cahaya juga. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Terus. Beginilah amalan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dan beliau telah meriwayatkan hadis di atas daripada gurunya Syekh Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullah ta'ala. Saya mendengar daripada orang yang boleh dipercayai bahawa Syekh Yusuf
Al-Hamdani rahimahullah ta'ala sentiasa menetapkan permulaan setiap kerja-kerja kebajikan pada hari Rabu. Penetapan ini disesuaikan kerana hari Rabu merupakan hari terciptanya cahaya. Hari tersebut merupakan hari nahas bagi orang-orang hari nahsun bagi orang-orang kafir. Maksudnya hari celaka bagi orang kafir. Nahs maksud hari yang celaka bagi orang kafir. Maka sebaliknya ia menjadi hari berkat-berkat bagi orang-orang beriman. Ya. Adapun pengajian yang pada peringkat permulaan adalah seperti yang diceritakan oleh Imam Abu Hanifah daripada Syekh Al-Qadhi Imam Umar bin Imam Abu Bakar Ar-Zarnuji, bahawa beliau pernah berkata, guru-guru kami rahimahumullah ta'ala pernah berpesan, hendaklah qadar pengajian bagi orang yang berada di peringkat permulaan adalah qadar yang memungkinkan dia mengingat dengan teratur. Dengan bukan dengan tu. Tukar ta tu jadi nun. Dengan teratur, hanya dengan mengulang 2 kali sahaja. Kemudian hendaklah dia menambah qadar tersebut setiap hari sehingga dia mampu mengingat dengan hanya 2 kali ulang. Walaupun qadar pengajian tersebut sudah menjadi panjang, penambahan yang dibuat hendaklah secara teratur dan ansuran. Seandainya qadar pengajian sudah menjadi panjang di awal pembelajaran sehingga perlu mengulang sampai 10 kali untuk ingat, maka nanti sehingga kesudahannya dia terpaksa mengulangi pelajaran sampai 10 kali kerana dia sudah terbiasa dengan cara demikian. Kebiasaan tersebut tidak dapat dihindari kecuali setelah usaha yang sangat memeritkan. Pernah disebutkan dalam satu pepatah, as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Tak betul, no? Tikrar tak betul. Yang betul takrar, no? Bahasa yang tepat dalam bahasa. Ramai orang silap dalam bab ni. Kata digunakan perkataan dengan wazan taf'an itu dengan kasrahkan permulaannya. Taf'an dengan fathahkan tak. Takrar bukan tikrar. Takrar. Macam. Dia ada beberapa aja perkataan dalam Al-Quran yang wazannya taf'an tetapi dibariskan kasrah. Contohnya tibyan dengan tilqa, 2 tu saja dalam Quran. Tilqa dengan tibyan. Wazan yang sama taf'al tapi tidak dibaca. Kerana apa? Kerana ghairi qiyas. Dia bertentang dengan qiyas dalam bahasa Arab. Lain daripada tu tidak dibaca melainkan dengan difathahkan tak. Takrar bukan tikrar. Baik. Jadi terus baca. Pengajian itu 1 huruf dan ulangan 1000 kali. As-sabqu harfun wat takraru alfun. Pengajian itu 1 huruf dan ulangannya 1000 kali. Sepatutnya seorang pelajar itu memulakan pengajian dengan satu perkara yang lebih dekat kepada kefahaman dan penguasaannya. Dan adalah Syekh Imam Syarafuddin Al-Aqili rahimahullah ta'ala pernah berkata, pada pandangan saya yang terbaik dalam masalah ini adalah apa yang pernah dilakukan oleh guru-guru kami. Mereka sering memilih kitab-kitab kecil yang mempunyai sedikit huraian untuk pelajar baru. Kitab-kitab seperti ini mudah difahami dan diingati, dapat menjauhkan rasa jemu dan masalah-masalah yang dibincangkan di dalamnya adalah masalah-masalah yang sering berlaku dalam masyarakat. Karena itu para ulama mulakan pengajian dengan kitab-kitab matan. Kitab matan yang kecil dan padat isinya. Sebelum dimulakan dengan syarah dan juga hasyiah. Syarah adalah mensyarahkan kepada kalimah di dalam matan, manakala hasyiah mensyarahkan kepada syarah tersebut. Nanti ada takrir, nanti ada tahqiq dan sebagainya, ada banyak istilah dalam kitab-kitab. Dan kesimpulan daripada sebelum ni iaitu berkenaan dengan qadar permulaan pengajian. Seolah-olah kalau kata guru itu ingin mulakan pengajian, bukan daurah lah, daurah sebab kita nak berhabis. Tapi kalau maksudnya talaqi dengan nak belajar, dan peringkat belajar tu baru permulaan, mubtadi. Dia ada 3 peringkat kan, dipanggil mubtadi, mutawassit dengan muntahi. Peringkat permulaan ni maksudnya dia tidak ada tasawur dalam masalah, dia masih lagi baru. Jadi kalau dalam fiqh tu dia tak tahu apa pun dalam bab tersebut, bab dalam kitab tu pun dia tak tahu apa yang dibincangkan, dipanggil mubtadi. Manakala mutawassit, dia dah boleh menggambarkan masalah, cuma dia tidak boleh berbahas.
Dia tidak tahu macam mana nak bahas tempat pengambilan hukum tadi di mana. Muntahi, dia menggambarkan masalah dan dia boleh mengambil tempat dari mana kitab tu masalah tu dikeluarkan. Ini peringkat muntahi. Sebab tu kalau kita tengok ada guru-guru bila ditanya, dia tahu di mana nak cari perkara tersebut kerana dia ada peringkat dia yang muntahi. Maksud peringkat yang paling tinggi sekali. Manakala mubtadi tidak tahu langsung, tidak ada gambaran langsung. Jadi peringkat mubtadi kena mula dengan yang paling ringkas dan paling tidak menjemukan dia. Baik, macam mana nak mula? Kata Imam Zarnuji radhiyallahu anhu, kalaulah guru tadi mulakan sehari, biarkan yang murid tadi boleh mengulang pengajian yang dia pelajari hari tersebut sebanyak 2 kali sekurang-kurang. Nampak tak? Karena kalau dibaca banyak, maka dia perlu ulang banyak kali. Maka ini akan menjemukan dan memerikkan pelajar tersebut. Contohnya permulaan pengajian mula dalam 1 muka surat. Maka ni hanya memerlukan pelajar tadi mengulang sebanyak 2 kali sahaja. Baik, kalau dia mula 5 muka surat, pelajar ni kena ulang 10 kali. Maka ni menyusahkan dia. Jadi contohnya, lebih baik lagi kata sebahagian masyayikh seperti yang disebut oleh Imam Subki radhiyallahu anhu, kalaulah seorang pelajar ni belajar sehari 1 muka surat, dia ulang 10 kali. 1 muka surat tu ulang 10. Kemudian masuk pengajian yang kedua, esoknya masuk muka surat yang kedua. Maka muka surat yang kedua diulang 10 kali, muka surat yang pertama tadi diulang 9 kali. Dikurangkan. Masuk muka surat yang ketiga tu 10 kali, yang kedua jadi 9 kali, yang pertama jadi 8 kali. Sampailah seterusnya. Maka yang pertama dia akan makin berkurang dan akhirnya sampai dihafal apa yang ada pada muka surat yang pertama. Boleh faham tak? Itu maksudnya. Ini cara yang diajarkan oleh para masyayikh yang terdahulu. Terus. Para pelajar hendaklah membuat nota dan ringkasan setelah mengingat dan membuat ulang kaji berkali-kali. Nota dan ringkasan itu sangat berguna. Jangan pula ditulis sesuatu yang pelajar tidak memahaminya, kerana perbuatan itu akan mewariskan kelemahan tenaga belajar. Menghilangkan kecerdasan minda dan mensia-siakan waktu. Pelajar perlulah berusaha memperolehi kefahaman sama ada dengan mendengar penerangan guru atau dengan meneliti. Menggerakkan fikiran dan membanyakkan ulang kaji. Kerana seandainya pembelajaran di dalam kelas atau dengan guru berkurangan, tetapi ulang kaji dan penelitian diperhebatkan, maka sesuatu itu akan diperolehi dan difahami. Pernah disebut bahawa menghafaz 2 huruf lebih baik daripada mendengar 2 kontena. Memahami 2 huruf lebih baik daripada menghafaz 2 kontena. Apabila seseorang pelajar itu meringankan usaha memahami pelajaran dan dia tidak bersungguh, kata ulama, hifdzul harfain afdalu min sama'i waqrain. Nampak? Menghafal 2 huruf itu lebih baik daripada mendengar 2 kontena. Maksudnya dengar banyak sungguh-sungguh dengan hafal 2 perkataan. 2 perkataan yang dihafal itu lebih baik. Dan memahami 2 huruf itu lebih baik daripada menghafal 2 kontena. Maksudnya di antara hafal dengan faham, mana lebih utama? Yang lebih utama adalah faham. Tapi jangan tinggalkan hafal. Karena menghafal itu juga adalah sangat berkat dan baik. Kena hafal. Terus. Apabila seseorang pelajar itu meringankan usaha memahami pelajaran dan dia tidak bersungguh-sungguh sewaktu mengambil pelajaran pertama dan pelajaran kedua, maka tabiat tidak mengambil faham itu akan menjadi kebiasaan. Akhirnya dia tidak mampu faham walau untuk pelajaran yang terlalu mudah. Ya. Maksudnya kena ajar otak kita ni, kena cabar otak kita. Nah, dia kena ada dipanggil sistem bacaan kritis. Maksudnya sistem pengajian kritis pun kena ada juga. Dia tak boleh duduk dalam kelas, dia hanya menerima saja. Nah, dia ada peringkat penerimaan. Tadi peringkat dia penerimaan. Maksudnya dia hadir, dengar aja yang Tok Guru cakap. Tak perlu nak tapis. Karena kamu mubtadi, kamu nak tahu tapis macam mana, kamu tak tahu apa. Tapi kalau dia naik peringkat sedikit mutawassit, masa tu maka dia boleh fikir dah sedikit. Maka dia akan fikir apa yang Tok Guru cakap, kemudian dia akan tengok balik dengan bacaan dia sebelum ni. Lepas tu akan ada soalan. Ni murid yang betul. Ni tidak. Pelajar mengaji bab lain, tanya soalan bab lain. Itu dalil kata dia tak tumpu dalam pengajian dia. Sebab tu murid yang kalau kata dia belajar dalam bab tertentu, muka surat tersebut, yang ditanya dalam muka surat tu, maka ni murid yang ada apa ni, kecerdikan dan patut diberi perhatian. Maksudnya dia ni orang yang bijak. Maksudnya. Terus.
Oleh itu jangan dipandang remeh terhadap usaha memahami pelajaran. Malah pelajar perlulah berusaha dan hendaklah dia berdoa dan merayu kepada Allah, kerana Allah pasti menyahut permintaan orang yang berdoa kepadanya, dan Allah tidak akan mempersia-siakan orang yang memanjat harap kepadanya. Ini yang last sekali. Maksudnya bukan last lah. Yang ni yang paling utama. Ada orang ramai tanya, macam mana saya nak hafal dengan baik, macam mana saya nak bagi jadi faham dengan pengajian. Doa dengan Allah Ta'ala. Karena Allah yang bagi faham, bukan guru yang bagi faham. Kata Nabi, "Innama ana qasimun wallahu yu'ti." Aku hanya membahagikan, Allah yang memberi faham tersebut. Itu maksudnya. Kena minta dengan Allah. Selalu kena doa, dan banyakkan zikir, kata para ulama, antara yang disebutkan oleh Habib Zain, dengan membanyakkan zikir ya mubdi'u ya khaliq. Ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq, sampai 100 kali. InsyaAllah tu antara untuk menguatkan hafazan dan juga menguatkan ingatan kita. Jadikan tu zikir harian kita, ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq. Itu nama Allah Ta'ala. Baca yang tu insya-Allah, selalu zikir yang tu insya-Allah akan menguatkan ingatan. Terus dalam hal ini Syekh Qiwamuddin Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan sebuah syair kepada kami sebagai mengamal akan bagi Al-Qadi Khalil bin Ahmad As-Sajz, mengimlakkan, bukan mengamalkan, mengimlakkan bagi Al-Qadi Khalil bin Ahmad As-Sajzari. Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi aqlin hamidi wa idza ma hafidha shay'an a'idhu thumma akidhu ghayatat ta'kidi. Khidmatilah ilmu bagi khidmat orang mengharap faedah. Kekallah membaca dengan minda ceria. Apabila sudah membaca sesuatu, ulangilah. Kemudian kukuhkan ingatan dengan kesungguhan. Membaca sebuah kitab diulang 10 kali, kata Imam Ghazali, itu lebih baik daripada membaca 10 kitab tapi tidak pernah diulang walaupun sekali. 10 kitab kita baca, tapi satu pun kita tak ulang. Maka tu tidaklah lebih baik daripada membaca sebuah kitab tapi kita ulang 10 kali. Membaca yang sebuah tu diulang 10 kali lebih baik, kata Imam Ghazali rahimahullah. Terus thumma alliqhu kay ta'uda ilaihi wa ila darsihi 'ala at-ta'bidi wa idza ma aminta minhu fawatan fantadib ba'dahu li shay'in jadidi ma'a takrari betulkan bagi ma'a takrari ma taqaddama minhu i'tina'an bi sya'ni hadzal mazidi. Kemudian buatlah catatan untuk kembali membaca dan mengulanginya selalu. Apabila kamu tidak bimbang kehilangannya, bersegeralah setelah itu untuk pelajaran baru, beserta ulang kaji apa yang lalu. Berilah tumpuan pada tambahan ilmu. Dzakirin nasa bil ulumi litahya, la takun min uli nuha bi ba'idi. In katamtal uluma unsita hatta la tara ghayra jahilin wa balidi. Thumma uljimta fil qiyamati naran wa talahhabta fil adzabi syadidi. Ingatkan orang ramai dengan ilmu dipelajari. Moga ilmumu hidup berdiri. Dari cerdik pandai jangan kamu jauhi. Andai kamu sembunyikan ilmu itu akan dicabut darimu, sehingga engkau kelihatan jahil dan dungu. Akhirnya hari kiamat terhumban ke neraka, terbakar dalam azab menyiksa. Para pelajar perlu membuat ulang kaji, berbahas dan berdebat dengan kawan-kawan. Semua itu hendaklah berlaku dalam keadaan telus, tenang dan berhemah. Jauhkan diri dari berkasar dan marah. Sesungguhnya perbahasan dan ulang kaji itu satu bentuk mesyuarat. Mesyuarat pula dibentuk atas tujuan untuk menghasilkan pandangan yang tepat. Pandangan tepat tersebut hanya akan terhasil dengan penelitian, tenang dan telus. Dan ia tidak akan diperolehi dengan marah dan kasar. Sekiranya niat seseorang dalam perbahasan untuk mengalahkan lawan, maka perbahasan adalah terlarang. Perbahasan yang dilakukan hanyalah dihalalkan. Perbahasan yang dihalalkan hanyalah atas tujuan
menegakkan kebenaran, walaupun kebenaran itu terbit daripada pihak mana sekalipun. Sengaja menimbulkan kekeliruan dan membuat hilah tidak diharuskan, melainkan jika lawan berbahas ialah orang yang suka mengolok-olok, bukan mahu mencari kebenaran. Baik, jadi ini antara akhlak dan juga sifat para talibul ilm pada zaman dahulu yang telah mati pada kebanyakan penuntut ilmu sekarang, iaitu tidak ada mubahasah, tidak ada musyawarah, tidak ada muzakarah, tak ada lagi perbahasan ilmu, tidak ada lagi duduk untuk membincangkan ilmu yang dipelajari daripada guru pada waktu siang. Yang kita pergi ke pondok-pondok pesantren di Indonesia, kebanyakan masih lagi melakukan sedemikian. Selepas isyak akan ada mubahasah dan juga muzakarah. Guru akan duduk dalam halaqah, pelajar itu akan bahaskan balik apa yang dipelajari pada waktu siang di dalam kelas dengan guru. Maksudnya pelajar itu akan cuba untuk bahaskan balik apa yang diajarkan oleh guru, sama ada dia faham ataupun tidak. Dan sistem ni diambil dan diguna pakai oleh barat. Kalau tuan-tuan pernah baca kitab buku How to Read a Book karangan Mortimer J. Adler dengan Charles Benderon, dalam buku tersebut kedua-dua mereka ini adalah pensyarah di Universiti Columbia, dan mereka menghabiskan masa lebih kurang beberapa puluh tahun untuk duduk bermubahasah. Jadi ambil satu kitab, baca, kemudian dibahaskan setiap minggu sampai habis 60,000 kitab di dalam maktabah di Columbia University. Maksudnya kata Charles Benderon dia kata, dan Mortimer J. Adler kata, kami seolah-olah telah membaca, dan juga seolah-olah dunia ini dan manusia ini seluruhnya berada dalam otak kami, hasil daripada pembacaan. Tapi mereka tidak ada guru lah. Guru mereka mereka dan mereka boleh keluarkan kitab How to Read a Book, boleh ajak orang pula macam mana sistem dan pembacaan betul bagi sebuah kitab. Cuma mereka tinggal satu benda aja, al-isnad. Kata Syekh Hamzah Yusuf, mereka tertinggal satu perkara, iaitu tariq as-sanad. Sanad saja mereka tidak ada. Dan sistem lain memang ada dalam Islam, yang mereka tunjuk tu ada dalam Islam sendiri. Dan ni yang ditinggalkan oleh kita, menyebabkan kita jadi terkebelakang dalam ilmu. Terus seorang ulama, Muhammad bin Yahya rahimahullah ta'ala, apabila beliau berhadapan dengan masalah di dalam perbahasan dan tidak dapat menjawabnya, maka beliau akan berkata, teori dan pandangan kamu dapat diterima, saya akan fikirkan tentangnya, dan atas setiap orang yang berilmu itu ada lagi kuasa yang lebih alim. Fawqa kulli dhi ilmin alim. Dengan maksudnya, dan di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih alim, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan perdebatan dan perbahasan, faedahnya lebih banyak berbanding dengan hanya mengulang pelajaran, kerana dalam amalan perbahasan terdapat pengulangan dan penambahan ilmu. Bukan maksud ni berdebat, tuan-tuan. Bukan berdebat ni dengan maksud sampai kita nak menjatuhkan lawan. Tidak. Berdebat ni untuk kita maksudnya membahaskan ilmu tersebut, betul ataupun tidak yang kamu faham seperti yang saya faham, maka didebatkan. Kemudian ada guru yang akan betulkan sama ada yang kita cakap itu betul ataupun tidak. Itu maksudnya. Pernah disebut bahawa perdebatan 1 jam lebih baik daripada mengulang kaji sebulan. Tetapi ingat, hendaklah bersama seseorang yang telus dan baik perangai. Hindarilah dari berbahas dengan orang yang hanya untuk berbantah dan tidak lurus perangainya, kerana perangai itu akan merebak, akhlak akan berjangkit, dan kejiranan akan memberi kesan. Di dalam tabi'ah surraqah, tabiat itu mencuri. Dia akan curi akhlak seorang. Tadi kita duduk dengan orang yang baik akhlak orang yang baik itu akan tercuri masuk dalam jasad kita, maka kita pun akan terikut juga dengan akhlak baik tadi. Kita duduk dengan orang yang kasar, kita pun akan tercuri akhlak kasar tadi. Macam tu. Sebab tu kata ulama, nak tengok orang ni, tengok dengan siapa dia duduk, hatta dengan binatang. Orang yang bela dengan kambing, maka dia akan lebih sabar. Berbeza dengan yang belah unta. Unta dia lebih kasar sikit. Nampaklah. Itu juga yang belah rimau dan sebagainya lebih lagi lah. Belah rimau, belah gajah, maka dia punya akhlak dia lain daripada orang yang belah kambing. Maka tengok dengan orang yang kita kawan, hatta binatang sekalipun. Terus di dalam syair yang telah diungkapkan oleh Imam Khalil bin Ahmad As-Sajazri sebelum ini terdapat pengajaran yang banyak. Di dalam syair lain telah diungkapkan, al-ilmu min syartihi liman khadamah ay yaj'ala an-nasa kullahum khadamah,
menjadi syarat ilmu untuk yang berkhidmat kepadanya. Ia akan menjadi semua manusia berkhidmat untuk khadamnya. Hendaklah para pelajar ilmu sentiasa menerokai cabang-cabang ilmu yang halus di setiap masa dan ketikanya, dan hendaklah dia membiasakan diri dengan latihan tersebut, kerana cabang-cabang ilmu yang halus hanya dapat dikesan dengan penelitian. Sebab itulah dikatakan, telitikan, kamu akan memperolehi. Meneliti adalah satu keperluan sebelum bercakap, supaya percakapan tersebut menjadi betul dan benar. Kerana percakapan itu bagaikan anak panah, perlu diperbetulkan dengan teliti sebelum dilepaskan agar panahnya mengenai sasaran. Panahan mengenai sasaran. Disebut dalam, sebab tu dalam Islam ilmu nahwu disusun oleh para ulama untuk membetulkan lisan ataupun membetulkan kita punya bacaan pada huruf. Sama ada dibacakan dengan rafa', sama ada dibacakan dengan nasab, sama ada dibacakan dengan jar. Itu semua diajar dalam nahwu. Manakala ilmu mantik diajar untuk membetulkan pemikiran kita. Sebab tu orang yang reti mantik, dia tidak akan bercakap melainkan sesuatu yang tidak akan berlakunya tanaqud. Tidak akan berlaku pertentangan di antara ucapannya. Maksudnya ilmu ni yang akan menyusun di dalam otaknya bagaimana untuk bercakap. Adakah ucapan yang dia akan sebut ni akan bercanggah ataupun tidak. Mantiknya akan membetulkan perkara tersebut. Sebab tu dalam Islam ni sempurna keilmuannya. Dan kerana kesemuanya memerlukan satu sama lain. Sehingga menyebabkan ulama Islam, kalau kita tengok mereka menulis sebuah kitab, maka tidak ada berlaku pertentangan dalam kitab mereka. Kerana apa? Kerana hasil gabungan ilmu yang mantap. Sebelum mereka menulis, sebelum mereka berbahas, sebelum mereka bercakap dengan orang. Berbeza dengan tidak menguasai ilmu itu dengan baik. Ucapan mereka akan bertentang satu sama lain. Dalam masa yang terdekatnya, baru seminit tadi cakap, seminit selepas tu dah bertentang dah ucapan dia dengan yang sebelumnya. Ini dalil kata tidak ada aturan dalam otaknya sendiri. Ini hebatnya dalam Islam, sehingga ulama-ulama kita ni menyusun. Dan kalau kita tengok dalam maktabah Islamiyah, dalam perpustakaan Islam, tengok kitab-kitab tu semua adalah hasil daripada gabungan ilmu-ilmu yang sangat mantap tersebut. Terus disebut dalam usulul fiqh, ini merupakan asas yang penting, iaitu hendaklah percakapan faqih yang berbahas itu disertakan dengan penelitian. Dan dikatakan juga asas kepada aqad ialah bercakap setelah dipastikan dan ditelitikan. Ada orang pernah berkata, usika fi nazmil kalami bi khamsatin in kunta lil musi asy-syafiqi muti'an la tawfulan sababal kalami wa waqtihi wal kaifa wal kammal makana jami'a. Pesanku padamu dalam menyusun kata ada 5 perkara. Andai kamu patuh kepada pewasiat penyayang, jangan sekali kau lupa. Apa sebab untuk berbicara? Bilakah waktunya? Bagaimana cara persembahannya? Berapakah lama masanya? Dan di manakah tempat berkata? Raikan benda ni, InsyaAllah ucapan kita akan jadi elok. Kita nak cakap, sebab apa kita nak cakap? Apa yang kita nak cakap? Bila waktu kita nak cakap tadi? Nah, bagaimana cara kita nak cakap? Berapakah lama masa kita nak cakap? Nah, dan berapa kadar ucapan yang kita nak cakap tersebut? Dan di mana tempat kita nak cakap tersebut? Di depan siapa? Audiennya siapa? Semua kena ambil perhatian. Kalau tidak, kita akan bercakap seolah kita ni syok sendiri lah. Nah, sebab tu ada seorang ni pakar dalam balarah. Ilmu balarah ni ilmu berkenaan dengan susunan kalimah dalam bahasa Arab, penggunaan bahasa seperti mana, pakar dalam bahasa Melayu. Naik di atas pentas, dia ada cakap pasal apa ni, Allah Fata Morgana, berkenaan dengan metafora. Keluar habis perkataan-perkataan yang duduk di depannya semua petani yang ingin motong getah dengan buat benda. Tidur habis semua. Hang cakap depan siapa ni? Kamu bukan di Dewan Bahasa Pustaka. Nah, nak bercakap tentang keluar ahli bahasanya dengan bahasanya hebat dan sebagainya. Ya, tak perlu itu. Sebab tu kata ulama, balarah yang betul adalah menyampaikan pada ahlinya yang tepat. Nah, contoh, kalau kata nak berlaku tsunami, kita dah nampak tsunami nak berlaku, kita ahli bahasa, kemudian kita pun dah ungkapkan tentang tsunami tersebut, telah lihat awan yang bergerombolan datang, cerita ke orang. Orang tu datang apa dia nak cerita ni? Akhirnya apa yang akan mati habis semua kena tsunami, tak ada habis dia cakap.
Balaghah yang betul pada waktu tu apa dia? Bagi tahu je terus. Tsunami. Senang, satu ya perkataan. Orang lari terus semua. Maksud dia orang faham. Faham tak? Jadi mana yang lebih alim? Yang sebut tsunami ataupun yang dia ungkap bahasa yang sedap dan sebagainya sampai orang tak faham apa yang kamu nak sampai. Menyebabkan ramai yang akan binasa disebabkan ucapan kamu. Ini yang penting untuk kita belajar. Maksudnya bukan kita mencantikkan bahasa kita sampai orang tak faham, tapi yang penting adalah kefahaman manusia daripada apa yang kita sampaikan tersebut. Terus. Seorang pelajar ilmu itu jenisnya ialah suka mengutip mutiara ilmu pada setiap masa, setiap keadaan dan daripada setiap orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-hikmatu dhallatul mu'mini aina wajadaha akhadhaha." Artinya, hikmah mutiara ilmu itu adalah barang hilang orang beriman. Di mana sahaja dia menemuinya, pasti dia akan mengutipnya. Ada pepatah menyebut, "Khudh ma safa wa da' ma kadara." Ambil yang jernih, buang yang keruh. Saya pernah mendengar Syekh Imam Fakhruddin Al-Kashani menceritakan bahawa seorang jariah hamba perempuan Imam Abu Yusuf telah menjadi amanah di tangan Imam Muhammad. Maka Imam Muhammad bertanya kepada hamba tersebut, "Setakat ini apakah yang telah kamu hafaz tentang masalah fiqh daripada Imam Abu Yusuf?" Jawabnya, "Aku tidak ingat, melainkan beliau selalu mengulang dan berkata, Sahmud Dawri adalah gugur." Maksud Sahmud Dawru saqit. Tak tu je dia duk ulang. Dia kata maksudnya Imam Abi Yusuf wafat. Kemudian dia tinggalkan jariah dia kepada Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Dia hadiahkan jariah tadi kepada Muhammad bin Hasan Syaibani. Jadi Muhammad bin Hasan Syaibani bertanya kepada jariah ni selepas Imam Abi Yusuf wafat. Dia kata, "Ya, sepanjang kamu duduk dengan Abi Yusuf, Qadi Abi Yusuf, apa yang kamu dengar daripada dia? Yang kamu ambil ilmu daripada dia?" Dia kata, "Saya tak pernah ambil apa-apa pun, melainkan saya selalu dengar. Dia selalu sebut Sahmud Dawr Saqit, Sahmud Dawr Saqit." Ucapan tu rupa-rupanya menyelesaikan masalah yang telah menjadi kekeliruan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani puluhan tahun. Dia duk keliru dalam masalah faraid. Tentang masalah ni ada di bawah tu diterangkan tentang dia punya masalah tersebut. Telah diterjemahkan masalah tadi di bawah. Kita boleh baca. Jadi bila ada keliru tentang masalah tadi, hanya dengan perkataan yang satu ni saja, Sahmud Dawri Saqit, selesai masalah dia. Dia kata, "Masya Allah, Imam Muhammad Qadi Abi Yusuf, rupanya dia ada pandangan tentang masalah tersebut yang ringkas dan padat sehingga boleh selesai apa yang aku tidak faham sebelum ni." Nampak tak? Itu kadang-kadang satu perkataan jangan diambil enteng. Kadang-kadang itu benda yang sangat besar dalam ilmu seseorang tersebut. Terus Lalu Imam Muhammad dapat menghafaz masalah tersebut melalui jariah berkenaan. Masalah ini sebelumnya menjadi satu kemusykilan kepada Imam Muhammad dengan maklumat yang diperolehi daripada jariah, maka hilanglah kemusykilan tersebut. Ketika itu sedarlah Imam Muhammad bahawa faedah ilmu mungkin diperolehi daripada sesiapa sahaja, walaupun anjing, walaupun daripada binatang dan sebagainya. Sebab tu menafikan faedah ilmu daripada seseorang itu adalah satu kezaliman, siapa pun dia, walaupun dia berbeza pandangan dengan kita dalam masalah berbagai. Tapi tengok-tengok dia ada keluarkan satu masalah ilmu yang kita nampak berfaedah masalah tersebut, boleh ambil, tidak ada masalah. Menafikan orang ni mempunyai suatu kelebihan, itu adalah satu kezaliman sebenarnya. Kerana setiap orang ni ada kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan, siapa pun dia. Hatta iblis pun boleh diambil syaitan. Sayyidina Abi Hurairah pernah mengambil faedah daripada syaitan. Waktu dia tangkap syaitan, kemudian syaitan ajarkan ayat kursi, 3 hari tangkap. Dalam hadis Sahih Bukhari ada, Sayyidina Abi Hurairah tangkap iblis. Hari pertama tangkap, dia minta lepas. Esok mari lagi, curi lagi barang, Sayyidina Abu Hurairah tangkap lagi. Hari ketiga curi lagi, tangkap kali yang ketiga, Sayyidina Abu Hurairah kata, "Tak boleh dah, kamu kena bawa jumpa Rasulullah." Dia kata, "Jangan bawa," dia kata. "Saya akan ajarkan kamu satu ayat, yang ayat ni syaitan pun takut." Padahal dia syaitan. Maka dia ajar ayat kursi kepada Sayyidina Abi Hurairah. Esoknya Sayyidina Abi Hurairah jumpa dengan Rasulullah. Maka diceritakan peristiwa tersebut. Kata Sayyidina Abi Hurairah, lelaki yang ditangkap ni pelik orangnya. Kakinya macam kambing, badannya berbulu. Sayyidina Abi Hurairah tangkap ni bukan makhluk biasa. Jadi ini makhluk luar biasa. Kalau kita tengok macam tu, kita biarlah curi banyak mana, tak apa. Kita lari dulu lah. Sayyidina Abi Hurairah tangkap, nak pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata apa?
sadaqaka wa huwa kadzub. Dia cakap betul dengan kamu tapi dia tu pembohong besar. Maksudnya dia ni penipu besar, syaitan. Dia sendiri syaitan. Dan dia ajarkan kamu benda yang benar. Maksud dia ajak benda yang betul. Maksud dengan syaitan pun boleh untuk ambil faedah, tidak ada masalah. Nampaklah? Itu maksudnya. Terus. Oleh sebab itulah apabila Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala ditanya, dengan apakah kamu mendapat ilmu? Beliau menjawab, kesungguhanku untuk mendapat faedah ilmu dan aku tidak bakhil untuk memberi faedah kepada orang lain. Ya. Pernah ditanya kepada Ibnu Abbas, dengan apakah kamu memperolehi ilmu? Beliau menjawab, dengan lidah yang rajin bertanya dan minda yang sentiasa peka. Para pelajar ilmu pernah digelar sebagai ma taqul. Gelaran itu hanyalah kerana para pelajar dahulu kala sering berkata, ma taqul, apa pandangan tuan dalam masalah ini? Orang dulu dipanggil, pelajar-pelajar zaman dulu dipanggil ma taqul. Ma taqul, kerana selalu tanya ma taqulu fi hadhihi masalah. Ma taqulu fi hadhihi masalah. Apa pandangan kamu tentang masalah sekian? Apa pandangan? Selalu tanya apa pandangan kamu, apa pandangan kamu, maka dipanggil mereka dengan gelaran apa pandangan kamu? Ma taqul. Faham tak? Pelajar sekarang ma taqul syai'. Maksud tak kata apa. Nah, pelajar zaman sekarang senyap tak kata apa. Tak tahu nak gelak apa. Keharusan bekerja sambil belajar. Sebenarnya punca Imam Abu Hanifah menjadi faqih adalah kerana beliau sering membuat perbincangan dan perbahasan di kedainya sewaktu beliau menjadi saudagar kain. Berdasarkan kisah Imam Abu Hanifah ini, maka dapatlah difahami bahawa usaha mendapat ilmu dan fikih itu mungkin bercampur dengan usaha mencari sumber pendapatan. Imam Abu Hafs Al-Kabir antara ulama yang gigih mencari sumber pendapatan dan gigih mempelajari ilmu. Jadi tidak ada alasan untuk cari pendapatan dengan mencari ilmu. Zaman sekarang dibuat alasan sibuk. Saya tak mau main ngaji Ustaz, tapi saya sibuk Ustaz. Sibuk ni baru wujud ni 2-3 tahun ni. Maksudnya zaman dulu tak ada sibuk. Nah, ulama dulu sibuk ni tak pernah ada. Kalau sibuk ni boleh berupa dengan bentuk orang, dia main penampak kita tuan-tuan. Maksudnya asyik-asyik salah aku juga. Dia tak salah. Yang malah tu dia tak kira. Dia kira sibuk. Seandainya ada pelajar ilmu yang perlu berusaha untuk menyara ke keluarganya dan selain daripada mereka, maka berusahalah mendapatkan sumber dan pada masa yang sama belajar dan ulang kajilah. Dia tidak perlu bermalas. Orang yang mempunyai tubuh badan yang sehat dan akal yang cerdas tidak mempunyai alasan untuk berusaha mencari ilmu dan bertafakuh. Kerana seandainya seseorang memberi alasan kefakiran, dia tidaklah lebih fakir daripada Al-Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Namun kefakiran tersebut tidak menghalang Abu Yusuf daripada berusaha menjadi faqih. Kalau kita kata kita ni miskin, ramai lagi yang miskin sebelum. Al-Imam Khalil Bengkalan, Kiai Khalil Bengkalan, Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika belajar makan qishrul bitikh, kulit buah temikai tu. Orang makan yang merah, dia makan yang putih tu. Orang dah lempak kulit temikai, yang tu dia kutip dan makan. Tak tanya adakah pelajar kita yang makan sekarang kulit temikai di Matis ni, di Mak Tafiz yang ada, Mak Tafiz Munawwarah, Mak Tafiz apa ni Ridwan, adakah makan kulit temikai? Ustaz kita makan, ustaz makan hak merah, hak putih bagi kat anak murid. Ada? Anak murid hentam dulu daripada ustaz. Ustaz mai tengok habis dah. Kali kulit-kulit pun habis, dia pun makan habis semua. Jadi tak ada alasan sebenarnya kita nak kata kita tak mau mengaji. Maksudnya kita dah senang dan sebagainya, tapi masih lagi malas. Hakikatnya malas tu je. Boleh. Ni makan tu sampai macam tu sekali. Allah. Makan di tong-tong sampah. Dalam sama-sama belajar ilmu. Cari dia makanan. Sampai orang panggil main makan di rumah. Lari dia, tak mau dia. Dengan dengan bantuan orang, dia tak mau. Ni Imam Zakaria Al-Ansari. Sehingga orang main-main dengan dia. Sebab dia terlalu miskin, ramai orang permain-mainkan dia. Bila dia lalu di kedai-kedai makan, maka orang-orang yang duduk di kedai makan dia akan panggil dia. Ya Syekhul Islam, ta'al. Wahai Syekhul Islam, mari sini, main makan. Dia pun main-main dengan dia. Maka dia kata, kalau belah depi seperti yang mereka sebut kepada aku ni, aku akan jadi seperti yang mereka sebut. Aku akan belajar sungguh-sungguh sehingga aku jadi seperti yang mereka sebut. Dia pun panggil aku dengan main-main, Syekhul Islam. Sampailah Imam Zakaria Al-Ansari belajar sehingga dia jadi Syekhul Islam semua. Gelaran Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i hanya itlak kepada beliau. Kalau kita baca fiqh Syafi'i, qala Syekhul Islam, tidak ada orang lain melainkan Syekh Zakaria Al-Ansari. Nampak?
Ini diambilnya hinaan dan sebagainya itu sebagai anjakan untuk dia menjadi orang yang hebat pada masa akan datang. Sekiranya seseorang mempunyai harta yang banyak, maka untunglah harta yang baik bagi lelaki soleh yang mempergunakan hartanya di jalan ilmu pengetahuan. Seseorang ulama pernah ditanya, dengan apakah kamu memperolehi ilmu? Beliau menjawab, dengan seorang bapa yang kaya. Dia telah membentuk dengan hartanya akan ahli ilmu dan orang berguna. Bapa kaya pun penting juga, maksudnya untuk jadikan anak tu orang yang alim. Al-Imam Taj, Syekhul Azhar yang terdahulu, sangat kaya. Ketika belajar, dikatakan orang pernah masuk dalam bilik dia, emah ni duduk bertimbun sebelah dia. Nampak tak? Mah, bongkah mah tu bertimbun sebelah dia sambil dia duduk baca kitab. Tapi duit tu bila dia habis belajar, dia jadi miskin. Kenapa miskin? Karena semua mah tadi digunakan untuk belajar. Beli kitab, bagi kepada guru, cari untuk makan dan sebagainya, sampai habis duit dia semua untuk belajar. Sehingga dia jadi Syekhul Azhar, sampai dia jadi ketua ulama Azhar. Ini baru betul. Maksudnya bapa yang kaya kena bagi ilmu kepada anak. Oleh sebab itu berlakulah pertambahan ilmu kerana penggunaan harta sebegitu merupakan syukur terhadap nikmat akal dan ilmu, dan syukur itu merupakan punca pertambahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tambah lagi syukur, akan bertambah lagi. Hajjaj Yusuf As-Saqafi, ada seorang lelaki pernah kena pukul dengan dia. Bila lelaki ni kena pukul sebab dia buat salah dengan Hajjaj Yusuf ni kan zalim. Dia pukul lelaki ni ucap alhamdulillah. Sepatutnya lelaki ni kena pukul berapa puluh kali, tambah lagi berapa puluh kali. Bila cukup dah berapa puluh kali tu, maka lelaki ni tanya, kenapa kamu tambah lagi? Sedangkan dah cukup dah hukuman. Dia katakan, tadi kamu ucap alhamdulillah, Allah Ta'ala sebut la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami tambah lagi. So, kamu bersyukur tadi, kami tambah lagi lah. Sebab maksudnya kamu dah bersyukur. Syukur menambahkan ilmu. Ni cara nak tambah ilmu. Tengok macam mana ulama ajar. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, saya memperoleh ilmu ini melalui pujian dan syukur. Kerana setiap kali saya memahami masalah atau mendapat penyelesaian satu masalah fikih dan menemui satu hikmah, saya akan berkata alhamdulillah. Ni berapa ramai di kalangan kita habis majlis malam sebut alhamdulillah. Bukan habis alhamdulillah tu sebab habis majlis. Alhamdulillah hari ni dapat ilmu, masya-Allah. Alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala akan tambah lagi ilmu. Oleh sebab itu bertambahlah ilmu saya. Ni pelajar-pelajar tahfiz, berapa ramai yang hafal Quran, habis hafal hari itu alhamdulillah. Dia baca doa, moga Allah kuatkan ingatan, moga ni apa semua sekali. Ucap syukur tadi, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi ingatan dan juga hafalan kamu. Dan demikianlah seorang penuntut ilmu itu patut mempamerkan syukur melalui lidah, hati, anggota badan dan hartanya. Hendaklah dia mempunyai kepercayaan bahawa kefahaman, ilmu dan taufik hanya datang daripada Allah, dan hendaklah dia meminta petunjuk daripada Allah dengan berdoa dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada orang yang memohon. Ahli kebenaran, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka meminta petunjuk kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha benar, Maha menerangkan, yang memberi petunjuk dan memelihara. Lalu Allah memberi hidayah kepada mereka dan memelihara mereka daripada kesesatan. Sedangkan ahli kesesatan, yaitu ahli bid'ah, mereka itu sering angkuh dengan pandangan dan akal mereka. Masya Allah, tabarakallah. Ni kitab ni ratusan tahun yang lepas, sungguh berlaku sekarang. Nampak tak? Ahli bid'ah yang suka duk pada dengan akal mereka ni, rasa mereka paling cerdik. Ulama semua tak betul. Mereka mengajar kebenaran melalui makhluk yang lemah. Mereka mengejar kebenaran melalui makhluk yang lemah, iaitu akal. Iaitu akal. Kerana akal tidak mampu menguasai semua perkara, seperti pandangan mata juga tidak mampu melihat semua benda. Oleh sebab itu, pintu hati mereka tertutup. Mereka lemah untuk mendapat kebenaran. Maka sesatlah mereka dan mereka menyesatkan orang lain. Masya Allah. Faham tak? Inilah. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arafa nafsahu wa arafa rabbah,
Artinya barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia telah mengenali Tuhannya. Maksudnya, barang siapa yang menyedari tentang kelemahan dirinya, maka dia telah mengetahui tentang kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dia tidak akan bergantung kepada diri dan akalnya, malah dia akan bertawakal, yakni berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan meminta kebenaran daripada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan melengkapkannya dan Allah akan memandunya ke jalan yang lurus. Itu. Maksudnya kena berharap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khususnya dalam ketika kita menuntut ilmu. Terus, sifat pemurah. Baca Adam. Sifat pemurah menambah keberkatan ilmu. Orang yang mempunyai harta hendaklah tidak berlaku bakhil. Hendaklah dia memohon berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat bakhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ayyu da'in adwa'u minal bukhl. Artinya, apakah penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit bakhil? Bapa kepada Syekh Imam Syamsuddin Al-Hulwani ialah seorang fakir yang berniaga manisan. Beliau selalu memberi manisan kepada ulama-ulama fiqah sambil berkata, tolonglah berdoa untuk anak saya dengan berkata pemurahnya, dengan berkat pemurahnya, keyakinannya, kasih sayang kepada ahli ilmu dan doa serta harapannya, maka anaknya mencapai apa yang telah dicapainya. Allah. Cuba tengok, berkat baik sangkanya ayah, berkat adabnya ayah tadi dengan ulama, maka anaknya menjadi alim. Seorang penuntut ilmu, sebab tu kata ibu bapa, kalau nak anak menjadi alim, maka ibu dan ayah itu sendiri dulu terlebih dahulu kena berakhlak dan beradab dengan para ulama dan para guru. Ini tidak, dia pula kurang akhlak dan adab dengan guru, maka bagaimana anak tadi nak dididik menjadi ulama dan juga menjadi salihin? Susah. Nampak tak? Ini tentunya kena betulkan dulu. Terus, seorang penuntut ilmu hendaklah mempergunakan hartanya untuk membeli kitab, dan kalau perlu dia mengupah seseorang untuk menyalin kitab. Ini zaman dulu lah. Zaman dulu upah orang salin kitab. Memang ada orang mengambil upah menyalin kitab. Zaman sekarang kalau buat upah tu pakai tak laku tuan, sebab ada photostat lagi laju. Nah, di zaman lah zaman photostat kitab lah. Terus ini membantunya untuk belajar dan memperoleh fiqh. Imam Muhammad bin Hasan memiliki harta yang banyak, sehingga kan dia terpaksa mengupah 300 petugas untuk mengurus hartanya. Namun semua hartanya itu dia sedekahkan demi ilmu dan tafakuh, sehingga kan dia tidak memiliki satu pun pakaian mahal. Suatu hari Imam Abu Yusuf melihatnya dalam pakaian yang lusuh, maka Imam Abu Yusuf mengirimkan kepadanya satu pakaian yang mahal. Namun dia enggan menerimanya dan dia berkata, harta ini telah disegerakan kepada Tuan dan ditangguhkan untuk kami. Allah. Mungkin ditangguhkan untuk kami itu maksudnya apa dia? Ditangguhkan untuk kami terima di akhirat nanti. Itu maksudnya. Kamu disegerakan dengan harta, kami ditangguhkan untuk di akhirat nanti kami terima dengan yang lebih sempurna, yang lebih baik. Terus, mungkin keengganan Imam Muhammad untuk menerima hadiah, sedangkan menerima hadiah adalah amalan sunnah, kerana beliau melihat dengan menerima hadiah tersebut adalah penghinaan kepada dirinya. Dia ada satu dipanggil hadiah dan kedua yang dipanggil hutang. Juga ada dalam masalah fikih, dalam masalah fiqh, yang mana kalau diberi pilihan antara hadiah dengan hutang, maka mana yang kita nak dahulukan? Contoh, kita di dalam kawasan, dalam tempat yang tidak ada pakaian, yang mana pakaian kita pula dalam keadaan yang telah bernajis pada waktu tersebut, ataupun kita dalam keadaan telanjang, kita nak semayang, bila datang seorang nak bagi hadiah kepada kita pakaian, kain, wajib tak kita terima kain tersebut? Bila kawan ni kata, saya hadiahkan kain ni kepada kamu, wajib tak kita terima kain tu? Dalam keadaan kita telanjang, kita nak semayang, wajib tak terima? Wajib tak? Tak wajib. Tak wajib. Boleh semayang telanjang, tapi kita letak syarat dekat dia, saya tidak mau hadiah, saya nak hutang. Hutang tak apa. Maksudnya kain yang saya ambil dia bukan hadiah tapi hutang, maka tu dibenarkan. Dan kalau kawan ni mai bagi tahu, saya nak hutangkan kain dengan kamu, kalau kamu ada duit nanti kamu bayarlah, wajib terima pada waktu tersebut. Waktu tu wajib terima. Kenapa hadiah tidak wajib terima pada waktu tu? Karena takut terhutang budi.
Takut terhutang budi. Nampak lah? Kalau hutang kita tak ada hutang apa-apa. Kita tak ada terhutang budi dengan orang tadi. Maksudnya kita nak kena bayar lah hutang yang kita telah hutang dengan orang yang bagi hutang pada kita tu. Kita pula dah buat segan lah saya hutang dengan tuan. Segan kalau tak bayar, tuan. Tu segan tu kalau tak bayar. Tapi kalau kata kita diberi hadiah banyak, maka kita akan segan dengan orang tersebut. Dan kadang-kadang kita tak mampu nak ucapkan sesuatu perkataan kerana dia ni yang banyak bagi hadiah kepada kita. Kita tak mampu nak tegur dia, tak mampu kita nak buat apa. Kerana apa? Kerana dia banyak bagi hadiah dekat kita. Faham tak? Sebab tu qadi tak boleh terima hadiah. Qadi tak boleh terima hadiah. Kerana takut nanti akan berlaku rasuah. Walaupun dia kata ni hadiah, ni bukan rasuah. Hadiah tak boleh terima kerana takut nanti dia tengok berlaku masalah kena dekat orang yang bagi hadiah dekat dia. Bimbang takut-takut waktu tu dia tidak akan berhukum dengan baik. Ni orang yang pernah bagi hadiah dekat saya. Tu yang kata Tok Qadi tak boleh terima hadiah. Hatta dalam kitab-kitab mereka sebahagiannya dibincangkan Tok Qadi kalau ada majlis-majlis keramaian pun dia elakkan, jangan dia pergi. Kerana bimbang takut waktu tu ada orang main nak jamu dia dan sebagainya, maka waktu tu dia akan terhutang budi dengan orang tempat tersebut. Sampai macam tu. Terus Nabi SAW telah bersabda, laisa lil mu'mini an yudhilla nafsahu. Artinya, tidak patut bagi orang beriman itu menghinakan dirinya. Pernah diceritakan bahawa Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi rahimahullah ta'ala telah menghimpun kulit-kulit tembikai yang terbuang dari satu tempat terpencil. Lalu dia membasuhnya dan memakan daripadanya. Allah, tengoklah. Maksudnya bukan hanya para masyayikh kita di dalam mazhab Syafi'i, juga dalam mazhab Abu Hanifah juga ada yang sedemikian. So kalau kita cari balik kehidupan mereka, susahnya mereka dalam belajar, tuan-tuan boleh buka dalam kitab Safahat min Sabril Ulama, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tebal kitab ada disusun 20 tahun kitab tersebut. Safahat min Sabril Ulama, macam mana ulama susah dalam tuntut ilmu. Baru kita tengok diri kita macam mana. Ada ulama, dalam seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dia dengan adik dia kedua dong ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Waktu belajar dulu baju pun tak ada. Kalau dia pakai baju, adik dia akan telanjang di rumah. Maka selepas dia semayang di masjid, belajar, dia akan balik. Kemudian adik dia pula akan pakai baju, belajar pula, pergi mengaji pula. Dia pula akan telanjang dalam rumah. Macam tu. Dia ulang waktu mengaji. Kita adakah pernah telanjang sekali tak pakai baju? Maksudnya jauh kita ni dengan para ulama dulu. Makan kita pun dah hebat lah. Yang kira pakaian lagi. Maksudnya kita maksudnya ya, kita dapat alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala bagi dan gunakan kesyukuran tersebut dengan tempat yang sepatutnya. Ini makin malah lagi pula. Bukan saya nak suruh tuan-tuan kembali balik pada zaman tersebut, nak suruh jadi telanjang balik, nak suruh pergi makan kulit-kulit buah tembikai, sedang kita ada makanan yang enak. Makan yang enak tapi mengaji kena rajin. Ni makan sedap, mengaji malah. Hak tu yang jadi terbalik tu. Ni nak kena makan buah tembikai dulu baru nak rajin. Waktu duk makan kuat sedap ni pun dah malah makan tembikai, nanti mampus terus tuan-tuan. Tak ada nak mengaji. Faham tuan-tuan? Ni pelajar-pelajar kena ambil perhatian sungguh. Ustaz-ustaz, kamu makan, kamu ingat dengan duit yang kamu bagi tu, yang ayah kamu bagi duit apa ni, yuran dan sebagainya, cukup kan nak bagi kamu makan tu? Lepas bincang tengok dengan ustaz, mai tanya tengok, cukuppah duit tu nak bagi sungguhkah makan anak-anak kita tu dengan makanan yang mereka makan? Tak cukup tuan-tuan kadang-kadang. Ustaz tak habaqlah suruh kutip duit yuran tambah sikit. Nampak tak? Tapi kita duk makin malah, kita makin main-main, kita makin kurang adab dengan guru kita. Sampai bila nak berkat macam tu? Nampak? Terus tiba-tiba seorang hamba perempuan melihat perbuatannya. Hamba tersebut menceritakan perilaku Syekh Fakhrul Islam kepada tuannya. Tuannya kemudian membuat satu jamuan dan menjemput Syekh ikut serta, tetapi Syekh enggan menghadirinya. Oleh sebab itu, penuntut ilmu perlulah mempunyai semangat yang tinggi dan tidak mengharap harta orang ramai. Rasulullah SAW pernah bersabda, iyyaka wat-tama'a fa innahu fakhrun hadirun. Artinya, berhati-hatilah daripada sifat tamak kerana ia adalah kefakiran yang segera. Jadi jangan kita tamak. Maksudnya kalau penuntut ilmu ataupun ulama, jangan dia berharap dengan harta orang lain. Tapi kalau orang bagi, jangan tolak. Ni akhlak diajar. Itu kata guru saya, dia tanya kepada saya, kalau dah orang bagi kepada kamu Muhammad $100,000, kamu nak terima tak?
Saya pun senyap sebab Syekh tanya, maka tak dijawab terus. Jawab terus lagi, kena marah. Saya fikir dulu. Saya kata kalaulah dengan pemberian $100,000 tadi tidak menyebabkan orang tu boleh nak kuasai saya akan terima. Syekh kata, lepas tu Syekh pun senyap, tak kata apa. Sampailah dalam satu tempat ni, saya tanya dekat Syekh. Kata, betul tak jawapan saya tadi? Syekh kata, soal jayyid wal jawabu jayyid. Soalan tadi baik, jawapan pun baik. Jawapan tu okey, khair, baik dia kata. Cuma saya tambahkan lagi, Syekh kata. Syekh Ahmad Mamduh ni, dia yang terbuk kat saya. Dia kata saya tambahkan lagi. Kata ulama, kalau kita berharap ketika datang ke satu tempat untuk kita mengambil sesuatu daripada tempat tersebut, daripada tuan rumah tersebut, maka kalau diberi pada waktu tu jangan diambil, kerana nak melawan dengan nafsu kita. Tapi kalau kita hadir ke tempat tu tanpa kita ada perasaan sedikit pun untuk kita mengambil apa yang ada di tempat tersebut, maka bila diberi jangan tolak, ambil, kata saya. Maksud tengok kepada ahwal kita. Kalau kita main tak ada apa-apa langsung perasaan. Ni kita awal-awal lagi tak tengok ada orang kaya panggil. Dia kata, "Hai, ni panggil ceramah ni." Panggil kat dia masuk kat istana lah. Dia kata, "Hai, ni kalau keluar tobat banyak ni. Kau panggil ni saya kali-kali keluar ni. Kosong banyak belakang tu. Tengok kosong saja ya. Depan tak ada huruf." Nah. Jadi kita pun duk berharap macam tu. Tengok bagi sungguh. Banyaknya dia bagi. Maka waktu tu kata ulama sebaiknya ditolak pemberian tersebut. Jadi kalau kata kita tak niat apa-apa, kita pergi untuk dakwah, tapi untuk berdakwah, dia bagi, jangan ditolak, ambil. Ambil pada waktu tersebut. Baru tu Syekh tanya kata saya, kalau kamu dapat sungguhlah, kamu nak buat apa duit tu? Saya kata saya nak buat pondok, lepas tu saya nak apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, saya nak beli kitab banyak-banyak, nak buat maktabah. Saya kata hang ni macam ngaku, dia kata. Otak kita sama. Saja nak baklah. Terus. Janganlah seseorang itu bakhil dengan harta yang dimuliakannya, tetapi hendaklah dia belanjakan harta tersebut untuk dirinya dan untuk orang lain. Nabi SAW telah bersabda, "An-nasu min khawfil faqri fi faqrin." Artinya, manusia itu apabila takutkan kefakiran, dia berada di dalam kefakiran. Para ilmuwan zaman-zaman awal, mereka itu mempelajari kemahiran terlebih dahulu, kemudian baru mereka mempelajari ilmu atas tujuan supaya tidak tamak dan berharap kepada harta orang lain. Tengok, ni orang dulu mengaji dulu sina'ah, pandai bertukang, pandai macam-macam lah, untuk mereka tidak berharap dengan orang. Jadi kalau tengok Syekh Adibul Kallas di Syria, ni orang yang pandai dalam siling, buat siling. Ada yang pakai perbaik jam, ada yang macam-macam lah, yang pandai buat rumah. Ni apa ni, ilmuwan dulu. Kita ilmuwan lah jual ayat liok, tuan-tuan. Maksudnya kalau kata suara ni habis, pakai tidur kat rumah dan tak buat apa dah. Ni ilmuwan dulu, mereka belajar dengan teknik, belajar dulu sina'ah untuk ambil apa ni manfaat. Kalau kata mereka tidak digunakan pun, mereka boleh untuk usahakan sendiri dengan apa-apa perusahaan. Terus di dalam kata-kata hikmah ada menyebut, "Man istaghna bimalin nasif siftaqara." Barang siapa yang mengharap kekayaan dengan harta orang ramai, ia akan menjadi fakir. Orang alim yang selalu tamak terhadap harta orang akan kehilangan kehormatan ilmu daripadanya, dan ia tidak mampu untuk menyatakan kebenaran. Tak mampu. Sebab tu orang alim jangan minta duit daripada orang. Sangat aib kalau kata dia pergi mengajar, dia letakkan duit pada waktu tersebut sebagai permintaan dia yang utama. Sebab tu aib, tuan-tuan. Jangan ditanya kepada para guru, para alim ulama, berapa kami nak kena bagi dekat tuan guru. Jangan tanya. Kalau nak bagi je. Berapa banyak bagi jangan ditanya. Kerana aib. Ada sebahagian guru aib benda tersebut. Ditanya pula berapa ratus nak kena bagi, berapa ribu nak kena bagi. Apa tanya macam tu? Tak usah tanya. Tapi ada orang yang kita tak tanya pun dia hebat. Ada orang itu. Kita nak panggil ustaz ni main ceramah. Boleh, tapi saya dalam sejam, dalam 2,000 lah. Jadi ni tuan-tuan nak panggil lah. Awal-awal lagi hebat dah. Lepas tu letak pula apa dia nak kena buat sebelum saya main. Saya nak kena duduk di hotel mana apa semua. Bila tengok, bila bercakap, la ilaha illallah. Hak ni budak darjah 5 pun boleh bercakap. Cuma sebab dia ada nama Hak tu je. Boleh faham tak?
Jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam tu. Terus, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkan sering memohon perlindungan daripada tamak. Baginda berdoa, a'udzubillahi min tama'in yudni ila tiba'in. Tiba'in. Artinya, aku mohon berlindung dengan Allah daripada sifat tamak yang mendekatkan kepada kecemaran. Sepatutnya orang beriman itu tidak mengharap melainkan hanya daripada Allah, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian, iaitu sifat mengharap dan takut kepada Allah, hanya akan terpamir dan boleh diukur dengan sama ada melanggar hudud syarak ataupun tidak. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah kerana bimbangkan kemurkaan makhluk, maka sesungguhnya dia telah takut kepada selain daripada Allah. Jika seseorang itu tidak bermaksiat kepada Allah dalam kes yang mengundang ketakutan kepada makhluk, dan dia mementingkan ketetapan syarak, maka orang itu tidak takut kepada selain daripada Allah, malah dia takut kepada Allah. Begitu juga halnya dengan masalah roja' mengharap kepada Allah. Teknik mengulang kaji pelajaran. Hendaklah seorang pelajar ilmu itu membuat perkiraan dan ketetapan mengikut disiplin tertentu bagi dirinya untuk mengulang kaji pelajaran. Kerana hati seseorang pelajar itu tidak dapat menguasai sepenuhnya ilmu yang dipelajari, melainkan dengan mencapai ulangan tertentu yang sesuai dengan dirinya. Eloklah bagi pelajar ilmu itu mengulang pelajaran kemarin 5 kali, pelajaran sebelum kemarin 4 kali, pelajaran sebelum itu 3 kali, pelajaran sebelumnya lagi 2 kali, dan seterusnya pelajaran sebelumnya 1 kali. Macam yang saya sebutkan tadi. Macam yang saya sebutkan tadi, moga kita dapat faham. Cara ini lebih berkesan untuk memantapkan hafalan. Dalam mengulang pelajaran, janganlah dibaca dengan bacaan yang lemah, kerana pengajian dan ulang kaji perlu dengan bacaan yang kuat dan bersemangat. Macam orang pelajar-pelajar yang hafal Quran, dia tidak hafal pelan-pelan. Dia akan baca kuat macam suara lebah. Bunyi ramai-ramai lagi dia semangat. Dia kena duduk seorang-seorang tengok. Baru 2 minit baca, tengok-tengok Quran duduk atas kepala dia dah. Tidur. Tak mampu sangat. Dia kena duduk ramai-ramai. Dia ada suasana. Tetapi jangan pula terlalu kuat. Jangan kuat sangat sehingga melemahkan tenaganya, agar ulang kajinya tidak terputus. Maka sebaik perkara itu yang paling sederhana. Wa khairul umur awsatuha. Sebab tu kalau tengok ada pelajar yang mana dia akan mengulang kaji pelajaran sambil berjalan. Dia berjalan, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, ulang kali. Maksudnya kalau dia ditengok dengan kilometer, sampai 10 kilometer dah dia jalan. Maksudnya terlalu banyaknya dia mengulang. Sampai kalau di Masjid Al-Azhar tu, kalau waktu ketika mana pelajar ni kita tengok mengulang kaji pelajaran, ada kadang-kadang yang tawaf Masjid Al-Azhar tu, pusing Masjid Al-Azhar dah luah, pusing, berkali-kali pusing untuk baca kitab. Waktu bila? Waktu nak imtihan, waktu nak exam. Habis exam, sunyi Masjid Azhar, tak ada orang dah. Pernah diceritakan bahawa Imam Abu Yusuf, ada kata, maka sebaik perkara itu yang paling sederhana. Pernah diceritakan bahawa Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala mengulang kaji fikih bersama dengan ulama-ulama fiqh yang lain dengan suara yang kuat dan penuh bersemangat. Macam kita baca sekarang. Sewaktu itu kebetulan menantunya ada di rumah. Dia merasa pelik dengan sikap Abu Yusuf dan berkata, saya tahu bahawa dia telah berlapar selama 5 hari. Walaupun begitu, dia boleh berbahas dengan suara dengan suara kuat dan bersemangat. Allah. Maksudnya para ulama ni bila dengan ilmu lupa habis semua kelemahan mereka pada waktu tersebut. Sebab tu dikatakan bahawa Syekh Zakaria, Maulana Zakaria Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, waktu ketika beliau jatuh sakit yang berat di Makkah pada waktu tersebut, orang pakat cari ubat dan tak ada ubat. Doktor pun tak tahu dia sakit apa. Sampailah ditanya kepada pembantu dia pada waktu tersebut. Ini murid yang berkhidmat dengan Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi. Kemudian kata murid tadi, satu saja ubat dia. Bawa dia pergi maktabah. Bawa dia pergi ke perpustakaan. Sampai dia ni tengah sakit ni, bawa pergi perpustakaan. Sampai di perpustakaan, dia duduk, anak murid ni bawa mai satu kitab, tak ke depan. Dia pun buka kitab tu. Lepas tu bawa mai kitab lagi letak kat depan.
sampailah peluh keluar daripada badannya. Lega terus sakit pada waktu tersebut. Rupanya sakit dia lega dengan baca kitab. Nampak tak? Tu Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi lah. Kalau kita, tuan-tuan main kitab tu nak tafalai. Ustaz kena bawa kitab juga lah. Ada orang yang kita cerita macam ni, dia betul you know? Saya habaq lah kata Syekh apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Murabit Al-Hajj di Mauritania. Dia pukul 2 pagi kalau pelajar ketuk pintu kemah dia duduk kemah kan. Jadi Murabit Al-Hajj ni tok guru pada Syekh Hamzah Yusof. Katanya dia kalau kata dikejutkan pada pukul 2 pagi pun dia akan bangun dan jawab soalan. Kalau murid tu tanya soalan. Okey. Dan dia di majlis Syekh Murabit Al-Hajj ni katanya ada lagi majlis, dulu ada di Azhar, sekarang dah tidak ada lagi. Iaitu murid-murid ni baca Quran dalam masa yang sama, surah yang lain-lain dengan hafalan, dan dia boleh tegur siapa yang salah dalam masa yang sama. Murid ni baca surah ni, surah ni, surah ni, surah ni, surah ni, baca surah lain-lain. Kemudian dia pun baca surah lain. Tapi bila kalau kawan ni salah, dia akan terus kata dia salah. Dia baca tak betul. Betulkan balik. Dia. Maksudnya dia boleh bahagikan folder dalam otak dia ni semua bacaan murid dia tadi. Hebat sungguh ni. Bila saya cerita macam tu, kata Syekh Murabit Al-Hajj, pukul 2 pagi pun kalau anak murid gerak bangun. Bila habis cerita tu, ada seorang pelajar ni yang duduk mengaji dengan saya di Mesir. Masa ni saya tak kahwin lagi, duduk tengah tidur lah dalam bilik. Pukul 2 pagi tuan-tuan, dia main gerak. Ustaz, nak tanya soalan kan? Saya kata, saya tengah duduk tidur ni. Kan Ustaz cerita tadi, kata Syekh Murabit Al-Hajj, pukul 2. Saya rasa nak penampak ni budak ni. Tapi kesian, saya pun bangun jawab lah juga. Betul, jenis tu pun payah juga. Jenis betul. Tak apalah. Ada nak betul kena nak perli saya ke, Wallahualam lah. Nak perli boleh jadi tu. Nak main-main dengan kita kan. Baik. Tu. Nah, ni orang dulu-dulu ni kadang sakit pun mereka tidak akan rasa pada waktu tersebut. Seorang ulama tengah nak wafat, hampir nak mati. Dia ulama besar hadis. Waktu tu dah nazak nak mati. Maka anak murid semua pakat. Tuan guru ucap la ilaha illallah. Maka dia senyap tak kata apa. Anak-anak murid pun pakat bincang. Kita kena buat sesuatu ni. Moga-moga tok guru sebelum dia wafat sebut la ilaha illallah. Dia pun buat apa? Dia pun buat perbincangan hadis pada waktu tersebut. Anak murid pertama buat keluar hadis. Wa bihi la qala haddatsana fulan, qala fulan, qala fulan, 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 qala man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Maka tok guru ni bangun sebab apa? Sebab murid baca tak betul. Hadis tu sanad tak kena. Tok guru pun bangun. Tak betul tu. Sanad tak betul. Sengaja anak murid tu tak betul sanad dia. Anak murid tu sengaja dia pusingkan sanad, bagi makhluk sanad tersebut. Maka dibetulkan bacaan tadi. Dia kata yang betulnya qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala, man qala la ilaha illallah mati terus pada waktu tersebut. Maka anak murid pun sambung, dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Maksudnya tok guru pada akhir hidup sempat juga sebut la ilaha illallah, tapi masih bahas kerana ilmu pada waktu tersebut. La ilaha illallah. Nampaklah ini. Sepatutnya pelajar ilmu tidak membiarkan ada tempoh jemu dan tidak menentu di dalam pengajiannya, kerana tempoh itu akan menyebabkan kekurangan baginya. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin ini Al-Marghinani pernah berkata, sebab yang menjadikan saya mengatasi kawan-kawan saya adalah kerana saya tidak pernah merasa jemu di dalam mendapatkan ilmu. Jangan ada jemu. Selalu kena rasa kita nak kena tambah setiap hari ilmu kita. Kita nak kena duduk dalam majlis-majlis ilmu. Nampak? Majlis ilmu ni maksudnya majlis ilmu yang mengingatkan kita dengan akhirat, dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga pernah menceritakan tentang Syekhul Islam Al-Asbijani yang telah melalui zaman tidak menentu selama 12 tahun semasa pengajiannya akibat daripada pergolakan pemerintahan. Maka dia telah bersepakat dengan seorang kawannya untuk keluar ke satu tempat yang membolehkan mereka berbahas tentang ilmu dan meneruskan pembelajaran. Mereka berdua terus mengulang kaji bersama selama 12 tahun. Akhirnya kawan Syekhul Islam Al-Asbijani telah menjadi Syekhul Islam di dalam mazhab Syafi'i, dan beliau sendiri dalam alim dalam mazhab Syafi'i. Nampak tak? Jadi mereka berdua ni alim dalam mazhab Syafi'i kerana waktu tu berlaku
revolusi dalam negara, keadaan tak menentu, tak boleh belajar dengan ulama, maka mereka pada waktu sebah dah belajar dah. Kemudian mereka berbahas pula sama mereka dengan 12 tahun. Dua orang mereka bahasa ilmu 12 tahun. Sampailah dua-dua jadi alim besar dalam mazhab Syafi'i. Orang yang berusaha menjadi faqih perlulah sentiasa mengingati sebuah kitab daripada mana-mana kitab fiqh. Kena hafal. Nah, kitab Zubat, matan-matan dalam fikih, antara matan Zubat lah, agar nanti dia mudah menangkap apa-apa masalah fiqh yang didengarinya. Pasal yang ketujuh, terus. Fasal yang ketujuh, tawakal dalam pengajian. Kemudian pelajar hendaklah memiliki sifat tawakal dalam menuntut ilmu. Dia tidak perlu berdukacita tentang urusan rezeki. Jangan dibiarkan hatinya sibuk memikirkan hal sedemikian. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Hasan Az-Zabidi radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi kafahu Allah ta'ala hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Artinya, barang siapa yang berusaha mempelajari ilmu agama Allah, Allah akan menampung kegelisahannya dan Allah akan merezekikannya dari sumber yang tidak disangka olehnya. Sesungguhnya orang yang hatinya sentiasa sibuk memikirkan rezekinya, makan, minum dan pakaiannya jarang sekali dapat menumpukan usaha untuk memperolehi akhlak mulia dan urusan-urusan penting. Seorang penyair telah menyebut, da'il makarima la tarhal libu yatiha waq'ud fa innaka anta ta'imul kasi. Biarkan kemuliaan di tempatnya, usahlah bergerak mendapatkannya. Duduklah, kamu hanya penunggu makan dan pakaian. Penunggu makan dan pakaian. Ada ga tu. Ga. Jadi kalau kata kamu ni masih lagi banyak fikir tentang makan dan pakaian kamu, maka tak perlulah kamu nak berusaha untuk nak cari akhlak yang mulia. Maksudnya nak bermusafir, nak cari akhlak mulia. Tak perlu. Kerana apa? Kerana otak kamu tidak lagi syaghal dengan akhlak tersebut, tapi disyaghal ataupun disibukkan dengan perkara lain. Sebab tu orang yang membantu pelajar-pelajar ilmu dalam urusan pengajian mereka, sehingga menyebabkan mereka tidak perlu lagi fikir tentang masalah keuangan mereka, maka ni adalah satu perkara yang sangat besar kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Macam pelajar-pelajar kita yang belajar di sini, dengan ada bantuan orang bagi dan sebagainya, maka mereka tidak memikirkan lagi tentang perkara-perkara lain. Itu juga guru-guru yang mengajarkan murid-murid tersebut. Maksudnya kalau guru-guru pun disibukkan juga dengan perkara lain, maka akan menyebabkan tumpuan guru tadi untuk mengajar jadi kurang. Nampak tak? Sebab tu kena ada orang yang memikirkan tentang umat ni. Yang kaya fikir kepada umat yang memerlukan, yang mengajar dengan cara mengajarnya dan sebagainya. Macam tu maksudnya. Maksudnya masing-masing pakat-pakat. Terus seorang lelaki pernah berkata kepada Mansur Al-Hallaj, wasiatkan daku. Lalu dia berpesan, ini adalah dirimu. Andai kamu tidak sibukkannya, dia akan menyibukkan kamu. Oleh itu setiap orang perlu menyibukkan dirinya dengan kerja-kerja kebaikan, sehingga diri itu tidak sibuk dengan hawa nafsunya. Orang yang berakal tidak akan gelisah tentang urusan dunia, kerana gelisah dan duka cita itu tidak akan dapat menolak musibah dan tidak boleh memberi manfaat. Malah kegelisahan itu akan memberatkan hati, akal dan tubuh badan, dan akan mencederakan kerja-kerja kebaikan. Orang berakal akan sentiasa memikirkan urusan akhirat, kerana itulah yang akan memberi manfaat. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyati. Ada di antara dosa-dosa itu adalah dosa yang tidak terhapus melainkan dengan kegelisahan memikirkan sumber kehidupan. Maka yang dikehendaki dengan kegelisahan dalam hadis ini adalah kegelisahan yang tidak akan mencederakan amalan kebajikan dan tidak akan menyibukkan hati dengan kesibukan yang menghilangkan tumpuan di dalam sembahyang. Kegelisahan yang sedikit itu adalah memikirkan sumber
itu dan memikirkan sumber pendapatan sekadar itu termasuk dalam amalan akhirat. Ya. Maksudnya bukanlah tidak boleh gelisah. Ada hadis yang sebut tentang dosa akan dikafarahkan dengan kegelisahan seorang itu memikirkan tentang dunia, tentang hamul ma'isyah, kehidupan yang dia perlu lalui. Jadi maksud di sini kata Syekh batu dalam kitab ni sangat baik. Batu kata perlu kepada syarahan ulama. Ada orang baca ni dia kata maksudnya kena gelisah sampai tinggal kerja lain. Tak, itu bukan yang dimaksudkan. Dimaksudkan kegelisahan di sini yang tidak menyebabkan orang itu terabaikan untuk dia melakukan kebaikan pula, ataupun banyak perkara-perkara yang akan terbantut disebabkan kegelisahan dia tadi. Itu tak termasuk. Tapi kalau kegelisahan tadi tidaklah menyebabkan kebaikan dia tidak terhalang, dia boleh buat lagi kebaikan, dia boleh datang ke majlis ilmu dan sebagainya, maka ini tidak ada masalah dan ini akan menyebabkan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, belajar ilmu perlulah mengurangkan ikatan keduniaan semaksimal mungkin. Sebab itulah ulama-ulama dulu memilih untuk merantau. Belajar ilmu perlulah berhadapan dengan pelbagai kepayahan dan kesusahan perjalanan mencari ilmu, seperti mana yang pernah dinyatakan oleh Nabi Musa, salawat dan salam ke atasnya dan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu beliau dalam perjalanan mencari ilmu, yang mana tidak pernah dikisahkan bahawa beliau menyebut demikian dalam perjalanan lain. Katanya seperti yang disebut di dalam Al-Quran, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Artinya, sesungguhnya kita telah berhadapan dengan keletihan akibat daripada perjalanan ini. Suratul Kahfi ayat 62. Ketahuilah bahawa musafir mencari ilmu tidak akan terlepas daripada keletihan, kerana ilmu itu sesuatu yang hebat. Kebanyakan para ulama berpandangan bahawa mencari ilmu lebih baik daripada berjihad. Ganjaran pahala akan ditentukan berdasarkan keletihan dan kepayahan. Barang siapa yang bersabar menanggung kepayahan menuntut ilmu akan menemui keladatan mengatasi keladatan dunia yang lain. Oleh sebab itulah Imam Muhammad bin Hasan apabila beliau berjaga malam dan dapat merungkai beberapa masalah ilmu, beliau akan berkata, di manakah anak-anak raja jika dibandingkan dengan keladatan ini? Belajar ilmu tidak sepatutnya menyibukkan diri dengan urusan-urusan lain selain daripada urusan ilmu. Ni belajar ilmu sekarang apa dia? Main handset, main telefon, lepas tu nak tengok berapa orang like, lepas tu duduk kalut nak tengok anak dara mana berkenan dekat dia. Ni kacau. Lepas tu kalut nak nikah, mengaji pun tak habis lagi, dia pun duk harap dengan mak dia lagi. Lepas tu pandai pula menyembang dengan mak. Abang kata, mak kalau saya kahwin, mak tetap bagi duit macam biasa, mak dia pula hak perempuan tu bagi duit macam biasa. Kepala otak dia. Ada orang pandai cakap macam tu di Mesir. Dia galak dah, dia main hormon testosteron tu dah merembes keluar banyak. Dia jadi galak pada waktu tersebut. Tengok anak dara dia jadi berkenan, dia jadi kalut waktu-waktu tu. Jangan disibukkan dengan urusan lain. Belajar sungguh-sungguh. Itu maksud dia. Sampai waktunya, jangan bimbang. Kalut buat apa? Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang kalut, siapa yang sibuk ataupun Allah tergesa-gesa sebelum sampai waktunya, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada waktu tersebut. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Terus dan janganlah dia menjauhkan diri daripada fikih. Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala pernah berkata, sesungguhnya pekerjaan kami ini akan berterusan daripada buayan hingga ke liang lahat. Barang siapa yang ingin berehat daripada ilmu kami seketika, maka hendaklah dia meninggalkan daripada sekarang. Seorang ulama fiqh telah masuk menziarahi Imam Abu Yusuf waktu sakit kematiannya. Di saat beliau sedang bergelut dengan nyawanya, dalam saat seperti itu, Imam Abu Yusuf sempat bertanya kepada ulama yang menziarah, manakah yang terbaik untuk melontar jamrah, sama ada dengan menunggang kenderaan atau dalam keadaan berjalan kaki? Bukan kenderaan, maksudnya menaiki unta ataupun binatang lah, kenderaan kuda dan sebagainya. Ataupun naik kereta lah, kalau boleh naik kereta. Mana nak lontar jamrah boleh naik kereta kan sekarang ni. Tempat nak lalu pun tak cukup kan. Jadi kalau naik kenderaan ni, waktu nak wafat ni, Imam Abi Yusuf hampir wafat, dalam keadaan hampir wafat tersebut masih lagi bincang tentang ilmu. So apa pandangan kamu? Melontar jamrah dengan keadaan berkenderaan lebih baikkah ataupun dalam keadaan berjalan kaki? Mana lebih baik? Maka terus ulama tersebut
ulama tersebut tidak dapat menjawabnya, maka Imam Abu Yusuf sendiri yang menjawab soalan tersebut. Imam, dan dalam kitab yang lebih panjang disebut ulama ni menjawab yang pertama, yang lebih baik adalah berjalan kaki. Maka Imam Yusuf kata tak betul. Yang lebih baiknya dalam keadaan berkenderaan, dua tu je jawapannya kan. Dia tanya dua ya, berkenderaan dengan jalan kaki mana lebih baik? Kalau jawab yang pertama maksudnya yang kedua lah betul. Jawab yang kedua maksudnya yang pertama lah betul. Maka dia jawab yang pertama. Kalau gitu naik kenderaan lah. Imam Yusuf kata tak betul. Itu berjalan kaki lah. Jalan kaki pun tak betul. Mana satu betul? Kena tafsirkan kata beliau. Imam Yusuf jawab dengan tafsir. Maksudnya kalau kamu dalam keadaan yang tidak mau berzikir panjang pada waktu tersebut, naik kenderaan. Kalau kamu nak berzikir panjang pada waktu tersebut dengan doa dan sebagainya, maka berjalan kaki lebih afdal. Inilah mazhab Imam Abu Hanifah. Dan kemudian apa yang berlaku ketika sampainya murid ini di pintu sebelum keluar daripada rumah Abi Yusuf, terdengar dah tangisan ahli keluarga Sayyidina Abi Yusuf menangis kerana Imam Abi Yusuf dah wafat pada waktu tersebut. Sebelum wafat sempat lagi bincang tentang fiqh. Dan bila ditanya oleh murid dia, kenapa masih bincang lagi masalah ni wahai imam, wahai tuan guru, sedang kamu dalam keadaan begini? Dia kata aku tidak mau bertemu, aku tidak mau berpindahnya jasad aku ni, roh aku ni ke alam barzakh dalam keadaan aku masih tidak membahaskan tentang masalah ni. Itu dia. Macam tu sekali. Kita berapa banyak ilmu yang kita tahu ni tuan-tuan. Lepas tu kita boleh pula seronok tidur dalam keadaan jahil. Berapa banyak ilmu yang kita tahu sebelum kita tidur malam ni. Banyak lagi rupanya yang saya tak tahu. Waktu boleh tidur nyenyak, alhamdulillah, khair, masya-Allah. Esok tak pergi lagi kelas. Tak pergi lagi pengajian-pengajian dengan ulama. Sepatutnya malam tu tak boleh nak tidur. Fikir, masya-Allah, banyaknya lagi masa saya nak kena tuntut ilmu. Tu maksud dia. Terus, demikianlah seorang yang faqih hendaklah sentiasa sibuk dengan ilmu pada setiap waktunya. Ketika itu dia akan menemui keladatan yang amat hebat dalam menuntut ilmu. Diceritakan bahawa ada orang bermimpi menemui Imam Muhammad setelah kewafatannya. Lalu ditanya kepadanya, bagaimanakah keadaan kamu sewaktu nazak? Beliau menjawab, sewaktu itu aku sedang memikir tentang masalah berkenaan hamba mukatab. Maka aku tidak menyedari bilakah roh aku keluar. Ni jangan duk pergi salah sangka pula. Ramai orang baca kisah ni, dia kata habis tu Imam Muhammad bin Hasan Syaibani tak sempat mengucap mana. Dia duk fikir masalah fiqh, tengok mati dah. Ni nak abang kata lazatnya di dalam masalah tersebut. Janganlah betul-bendui sangat. Ni ada orang betul-bendui. Dengar-dengar, oh maksudnya Imam Muhammad bin Hasan mati dalam keadaan tidak mengucap. Yang tak mengucap tu hang tu. Yang nak kata tu. Ini orang panggil bahasa tawaduk. Bahasa ni bahasa nak cerita tentang kelazatan dia tentang ilmu tersebut. Tidaklah menafikan dia tidak mengucap. Itu maksud dia. Terus. Ada juga dikisahkan bahawa Imam Muhammad bin Hasan menyebut di akhir umurnya, aku telah disibukkan dengan masalah mukatab. Mukatab ni hamba mukatab. Daripada membuat persiapan menghadapi hari ini. Beliau berkata demikian hanyalah kerana merendah diri. Tu. Tengok ulama dah syarah tu, merendah diri. Bukan maksudnya dia nak bagi tahu kata memang dia tak bersiap untuk nak mati ni. Tapi duk bincang fiqh lagi. Bukan itu maksud dia. Jangan betul sangat betul. Fasal yang ke-8. Kita baca sikit. Waktu terbaik menghasilkan ilmu. Pernah disebut bahawa tempoh menuntut ilmu itu adalah dari buayan sehingga ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Ini bukan hadis. Itu bukan hadis Nabi SAW. Tapi kalam itu hak, betul, tidak ada masalah. Lepas tu kata Imam Mizzi rahimahullah, semua yang diucapkan oleh Nabi itu benar. Tetapi bukanlah semua yang benar itu keluar daripada mulut Nabi SAW. Betul tak? Kan Nabi kata al-hikmatu dhallatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa ahqqu biha. Hikmah itu hilang daripada orang mukmin, mana saja kamu temui maka kamu lebih berhak untuk mengambilnya. Hatta yang keluar itu daripada mulut orang bukan Islam sekalipun. Baik, adakah mesti kalau kata keluar daripada mulut orang bukan Islam itu tak betul? Tak. Sebab tu kita katakan yang keluar daripada mulut Nabi itu semuanya betul. Tetapi tidaklah semua yang benar itu keluar daripada mulut Nabi. Karena ada keluar juga daripada mulut orang lain. Sebaik-baik waktu untuk mendapatkan ilmu adalah zaman muda beliau. Ni waktu lah ni. Waktu sahur. Dan waktu di antara maghrib dan isyak. Penuntut ilmu perlulah menggunakan sepenuh masanya untuk menuntut ilmu. Apabila dia jemu dengan satu ilmu, maka tukarlah untuk menekuni ilmu lain pula. Dia baca satu kitab, dia tak larat, buka kitab lain pula. Baca.
Dan adalah Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apabila beliau merasa letih dengan ilmu kalam, yakni ilmu tauhid, beliau akan berkata, datangkan antologi para penyair, maksudnya bari dewan syair, dibawa dewan syair, syuara, akan dibaca syair pula pada waktu tersebut. Imam Muhammad bin Hasan Syaibani pula tidak tidur malam, beliau akan meletakkan beberapa buah buku di sampingnya. Apabila beliau letih membaca sebuah buku, beliau akan membaca buku lain pula. Dia Jad Ibn Taymiyah, datuk kepada Imam Ibn Taymiyah, datuk dia, seorang yang sangat menjaga waktu. Nampak tak? Ini ulama besar dalam mazhab Hanbali, Asy'ari, mazhab Asy'ari lah. Kalau ada orang kata turunan Ibn Taymiyah, apa ni, datuk-datuknya ni pahaman tak betul. Datuk Imam Ibn Taymiyah mazhabnya Asy'ariyah. Kena jangan elok. Dan dia ni kalau dalam keadaan dia buang air, dia duduk dalam tandas, dia takut buang masa pada waktu tersebut, disuruhnya anak murid dia duduk di depan tandas baca kitab. Dia dengar. Dia duduk dalam tandas sambil duduk buang air. Anak murid duduk depan pintu baca kitab, dia duduk dengar kitab ni. Nak baca kitab dalam tandas tak boleh. Kita bukan macam orang putih tuan-tuan, duduk baca dalam tandas pun letak dalam majalah apa semua kali duduk baca. Nah, kita bukan ada buat gitu kan. Boring buka suara kampus pula lah. Buka apa? Lawak kampus, duduk seorang-seorang dalam jamban. Buang masa, tempat syaitan. Jadi dia buat macam mana? Suruh anak murid duduk depan tandas, baca kitab kuat-kuat, dia dengar. Nah, ada Habib Hussein radhiyallahu anhu, kalau kata dalam musafir, kalau dia tak larat, dia akan suruh anak murid dia baca. Dia akan dengar. Nampak tak? Dan kalau dia nak tidur, dia tidak akan tidur, melainkan anak murid duduk di sebelah baca kitab dan dia dengar bacaan tersebut. Macam tu sekali penggunaan masa di kalangan ulama. Pasal yang ke-9, kasih sayang dan nasihat menasihati. Hendaklah orang yang berilmu itu mempunyai sifat kasih sayang, suka menasihati untuk kebaikan dan tidak berhasad dengki. Kerana hasad itu akan memudaratkan lagi tidak memberi manfaat. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala pernah berkata, anak orang yang mengajarkan ilmu akan menjadi orang alim. Nah, kerana seseorang guru akan berharap supaya anak-anak muridnya menjadi alim. Tengok, tok guru dia mengajak anak-anak muridnya. Tak ada tok guru ajak anak murid, melainkan nak anak murid tu jadi alim, nak jadi anak murid tu orang yang baik. Maka niat yang baik tadi kena kepada anaknya. Nampak tak? Itu. Maka dengan berkat keyakinan dan berkat balas kasihannya kepada anak-anak murid, menyebabkan anaknya akan turut menjadi alim. Ini rahsia. Kenapa para guru kadang, tapi ada juga kadang-kadang anak-anak kepada guru menjadi fitnah kepada guru tersebut. Jangan dah dilihat tu sebagai hujah. Nah, an-nadir la hukmalah. Perkara yang nadir itu jangan diambil hukum. Perkara yang jarang-jarang dilihat tu jangan diambil hukum. Nah, kebanyakannya kita tengok disebabkan niat guru itu baik, maka murid itu, anak dia sendiri pun menjadi seperti yang dia niatkan. Telah diceritakan bahawa yang terutama Syekh Burhanul A'immah rahimahullahu ta'ala memperuntukkan masa belajar untuk dua orang anaknya, yaitu Asy-Syahid Husamuddin dan As-Sa'id Tajuddin rahimahumallahu ta'ala pada waktu duha yang besar. Maksudnya pada waktu dah duha, dah hampir kepada nak zuhur dah, yaitu setelah selesai pengajian orang-orang lain. Kedua orang anak tuan guru ini selalu berkata, kebiasaan kami sudah pun letih dan jemu pada waktu itu. Maksudnya waktu ni waktu dah letih dah ya. Nah, kenapa tak ambil waktu yang lebih tenang untuk kami belajar, dan waktu untuk orang lain itu digunakan pada waktu kami ni? Terbaliklah. Dia kata ayahanda mereka memberi alasan orang-orang luar dan anak-anak orang besar datang kepada ayah dari pelbagai negeri. Maka ayah perlu mengutamakan pengajian mereka terlebih dahulu. Dengan berkat belas kasihannya kepada pelajar-pelajar lain, itu menjadikan anak-anaknya telah mengatasi ulama-ulama fikih seluruh dunia pada zaman mereka. Dia dengar tak? Disebabkan niat yang baik tadi saja. Walaupun waktu tu anak tu belajar pada waktu yang kadang-kadang kita kata susah untuk dia nak menghasilkan ilmu pada waktu tersebut, tapi disebabkan berkat baiknya niat dan juga belas kasihnya guru itu kepada murid, mendapat keberkatan tadi kepada anak-anaknya sendiri. Adalah patut bagi para pelajar agar tidak mencabar
seseorang dan berbalah dengannya. Kerana perbuatan seperti itu akan mensia-siakan waktunya. Pernah dikatakan bahawa orang baik akan mendapat ganjaran hasil kerja kebajikannya, dan orang jahat itu akan dibalas oleh kejahatannya sendiri. Syekh Rukunul Islam Imam Muhammad bin Abu Bakr bin Abi Bakr yang dikenali dengan Imam Khawahir Zadah Al-Mufti pernah membahaskan syair kepada saya yang pernah membacakan syair kepada saya yang berbunyi, wala tajzi insanan ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Jangan kamu ganjari seorang insan kerana buruk tingkah lakunya, memadalah keadaannya dan segala yang dia lakukan. Maksudnya tak perlulah kita nak balas balik orang tu dengan kejahatan dia. Kejahatan dia tu sendiri dah sebenarnya balasan dah kepada dia. Nampak tak? Jadi yang kita balas balik, dengki orang, jahat orang kepada kita, jangan kita buat. Ada orang menyebut bahawa sesiapa yang ingin menundukkan musuhnya, maka hendaklah dia mengulang-ulangkan syair ini. Pernah juga ada orang membaca syair lain kepada saya. Maksud siapa yang nak menundukkan musuh, baca syair ni selalu. Maksud ni khasiat. Maksud ni antara khasiat juga, kita nak tundukkan musuh, baca syair ni. Wala tajzi insanan ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Baca tu banyak kali. Pernah juga ada orang membaca syair lain kepada saya. Idza syi'ta an talqa aduwaka raghima wa taqtulahu ghamman wa tahriqahu hamma farum lil ula wazdat min al ilmi innahu man izdada ilma zada hasiduhu ghamma. Kata sebagai ulama, ni juga kalam Imam Syafi'i. Ini kalam Imam Syafi'i. Apabila kamu inginkan musuhmu terlopong hidung, maksudnya dalam keadaan koyak hidung dia, jadi rosak hidung dia, maksud dia mati. Atau kamu membunuhnya terduka dan membakarnya terhempa, maka kejarlah tempat yang tinggi dan tambahlah ilmu dalam diri ini. Kerana orang yang bertambah ilmunya, musuh akan bertambah duka cita. Lagi orang dengki dengan kita, lagi kita mengaji. Lagi orang dengki, lagi kita mengaji. Bukan kata kat dia. Lagi dia duk dengki kita, lagi kita tambah akhlak yang mulia. Lagi dia buat jahat kat kita, kita pergi mengaji lagi, bagi tambah lagi ilmu. Ini orang dengki ni dia tak akan habis, tuan-tuan. Dia akan selalu ada. Kadang-kadang dia tak ada kerja apa pun, dia main cerita dekat orang, suruh benci dengan seorang yang lain. Kerana dengki. Nampak tak? Jadi orang yang dengki ni, tuan-tuan cuba tengok, yang dengki ni biasanya nama dia tidak akan dikenal sampai akhir. Tapi yang ikhlas ni lah akan dikenal sampai ke akhirnya. Nampak tak? Ada kenapa kita tengok ada ulama yang namanya terkenal sampai sekarang, dan yang membenci ulama-ulama pada waktu tersebut, seorang pun tidak dikenal sampai sekarang. Seperti yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran kepada Nabi. Bila Nabi dikatakan, bila dihina Nabi SAW, maka turunlah ayat Allah Ta'ala, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya yang menghinamu itu Rasulullah yang akan terputus keturunannya. Patutnya kata para ulama, itu juga termasuk kepada orang yang membenci ajaran Nabi, maka mereka akan terputus dia punya sambungannya. Tapi yang mengikuti ajaran Rasulullah, itu yang akan berkekalan sambungannya sampai ke akhirat. Itu maksudnya. Hendaklah kamu bersibuk membangunkan keperluan dirimu, bukan bersibuk untuk mengalahkan musuhmu. Sebab tu jangan dilihat dengan pujian orang. Kita ni kadang-kadang orang puji kita suka, tapi bila orang keji kita sikit, kita jadi menggelabah. Abaikan. Dia nak keji, dia akan keji sampai sudah. Nah, abaikan. Moga-moga dia akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan tambahan ilmu, maka dia tidak akan celah orang lagi. Karena andai kamu berjaya membangunkan diri secara tidak langsung, kamu telah mengalahkan musuhmu. Jangan kamu sering menimbulkan permusuhan, kerana permusuhan akan membongkarkan rahsiamu dan akan mensia-siakan waktumu. Hendaklah kamu bersikap menahan marah, terutama terhadap orang-orang yang tidak mengerti. Fa'arid 'anil jahilin. Abaikan orang-orang yang jahil. Berpalinglah kita daripada orang-orang jahil. Kenapa? Karena kalau kita berterusan berhadapan dengan mereka, kita akan letih, buang masa. Sayyidina Isa ibnu Maryam salawatullah alaihi wa ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ihtamilu minas safih wahidatan kay tarbahu 'ashra. Artinya, tahan sabarlah sekalian di atas kelakuan orang-orang yang tidak mengerti kamu,
akan mendapat keuntungan 10 kali ganda. Ada orang pernah membacakan bait syair kepada saya daripada seorang penyair, balautun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara ghaira fattadin wa qali walam ara fil qutubi ashadda waqa'a wa as'aba min mu'adadati rijali wa dhuqtu mararata al-asya'a turra fama syai'un abarra min as-su'ali. Sudah ku uji sikap manusia dari kurun ke kurun. Aku hanya temui mereka penipu dan pendusta. Dalam banyak bebanan yang ditanggung, tiada seberat bebanan memusuhi orang. Segala keperitan dapat ku lalui begitu saja. Tiada keperitan sepahit meminta-minta. Jauhilah sangka buruk terhadap orang-orang beriman, kerana itulah punca permusuhan. Sangka buruk itu tidak dibolehkan berdasarkan sabdaan Nabi SAW, "Zannu bil mu'minina khaira." Hendaklah kamu bersangka baik terhadap orang-orang beriman. Ini akhlak yang diajar oleh masyayikh. Dalam majlis diajarnya akhlak kepada murid. Keluar daripada majlis jangan anggap kita yang paling baik. Mungkin orang yang duduk di luar itu lebih baik daripada kita. Nampak? Jangan pandang kita yang lebih mulia. Tapi kalau keluar daripada majlis, diajarnya suudzon dengan umat. Yang ni semua ahli bid'ah. Kalau tengok macam ni sikap dia, ini ahli bid'ah, kena jauhkan diri daripada mereka. Maka tu mengajar umat ni dengan akhlak yang buruk. Nampak? Jadi ini bahaya. Sangka buruk selalunya berpunca daripada niat yang buruk dan dalaman yang kotor. Seperti mana yang pernah dinyatakan oleh Abu Tayyib, "Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu an tawahhumi." Apabila buruk tingkah laku seseorang, buruklah sangkaannya. Kebiasaan hidupnya menjadikan dia membenarkan sesuatu sangkaan. Wa 'ada muhibbihi biqauli 'udatihi wa asbaha fi lailin minasyakki muzlimi. Dia memusuhi kekasihnya kerana cakap-cakap para seteru. Lantas dia berada di malam gelita penuh curiga. Disebab sangka buruk ni, kadang-kadang dengan orang yang paling kita kasih pun kita boleh sangka buruk, disebabkan dengar musuh kita yang bercakap. Kita kenal isteri kita, tapi kita dengar orang luar cakap lebih daripada tu dari tentang isteri kita. Kalau kita kenal betul lah. Nah, maka pada waktu tersebut menyebabkan kadang-kadang kita jadi syak sangka pula kepada orang yang paling kita kasih pada waktu tersebut. Saya pernah mendengar syair lain yang berbunyi, "Tanahha 'anil qabihi wa la turidhu, wa man awlaytahu hasanan fazidhu, satukfa min 'aduwwika kulla kaidin, idza kana al-'aduwwu fala takidhu." Jauhi segala yang buruk, jangan inginkannya. Pada orang yang pernah dilakukan kebaikan, maka tambahkanlah. Nescaya kamu akan terpelihara setiap tipu daya musuhmu. Apabila musuhmu memerdaya, maka jangan kamu membalasnya. Saya pernah mendengar syair dari Syekh Al-Ani Abil Fathil Busti, dibacakan kepada saya, "Dzul aqli la yaslamu min jahilin, yasumuhu zulman wa i'nata, falyakhtari as-silma ala harbihi wal yalzamil insata insata." Orang berakal tidak pernah selamat dari kegangguan si jahil. Biasa. Nah, dia sering menawarkannya kezaliman dan kekerasan. Maka utamakan berdamai daripada memusuhinya. Lazimkan berdiam andai si jahil berjerita. Kalau dia duk jerit seorang, biar dia seorang. Macam kita tulis dalam Facebook, tuan-tuan. Kita tulis satu benda untuk bagi manfaat pada orang. Tiba-tiba main masuk juga komen, sengaja nak cari pasal. Sepatutnya diamnya. Biar dia menjerit seorang dia. Ngalah kali orang tak layan. Semua pakat duk buat komen hak bab lain. Pening dia seorang lah kali, mati kutu. Tapi cuba kita balas tengok. Dia akan kata, "Oh macam ni no, bahasanya tidak baik. Oh rupanya ni akhlaknya ustaz." Oh, kata kat kita pula dah. Tak dia masuk rumah orang tak bagi salam tak apa. Lagi kurang ajar. Faham tak dah? Pasal yang ke-10. Nampak tuan-tuan pun teruk dah. InsyaAllah minggu depan dalam tempoh yang sekejap kita akan tamatkan kitab ni. Kan nak berhabis tu ni. Nampak tak larat tu. Ustaz pun tak larat lah. InsyaAllah. Saya pun jauh lagi perjalanan nak kena balik dah malam ni ke Kedah. Esok pagi pukul 9 pagi ada pula di Masjid Syarifah Fatimah. Ada daurah lagi di situ selama 2 hari. Jadi apa ni, nak kena balik habis-habis ni terus saya nak tolak ke Kedah. Esok pagi pukul 9 di Syarifah Fatimah dekat Jitra.
Kemudian esok 2 sesi, pukul 9 sampai pukul 11.30. Kemudian 2.30 petang selepas Jumaat sampailah pukul 5 petang. Kemudian malamnya pula di Matin baca kitab tauhid pula. Lepas tu esok paginya tu pula pukul 9 pagi juga sampai pukul 11.30. Kemudian 2 petang sampai pukul 5 petang. Kemudian malamnya di Matin. Kemudian lusa tu di Matin lagi. Tuan jangan duk ingat ustaz-ustaz tak ada kerja, nah. Jadi apa ni, moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita semua, amin. Diberikan kita akhlak dan adab, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dah habis dah. Hampir kebanyakan bab. Nah, tak sangka malam ni boleh baca sampai fasal yang ke-10, masya-Allah. Malam fasal yang ke-6 kan. Ni fasal yang ke-10 tu ya sakarlah. Sebab ada satu fasal tu pendek je, fasal yang ke-8 satu muka ya. InsyaAllah ada sikit je lagi ni. InsyaAllah minggu depan kita akan baca ni sampai habis. Kemudian kita akan terus baca Syama'il. Syama'il Mukhtasar tu kan. Mukhtasar tak? Kita akan baca Mukhtasar Syama'il. Ini saya buat. Mukhtasar. Kita akan baca itu insyaAllah. Jadi mohon doa lah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kefahaman ilmu. Ditambahkan kebaikan akhlak dan adab kepada kita semua. Diberikan kebaikan kepada Fadil Ustaz Zuhair yang menjalankan majlis ni, pada kita semua, mengumpulkan kita semua untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada akhlak dan juga adab kita dengan baginda Nabi dan para ulama ridwanullah alaihim ajma'in. Sesakat dulu malam ni aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا زدنا علما وفي رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعددا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين كثير النوال حسن الفعال قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya nak tanyalah, minggu depan pulang hari Selasa juga, Selasa, Rabu, Khamis juga. Kalau start lepas maghrib bolehkah? Ramai tak angguk tu nampak teruk tu. Boleh kah? Tak kalut kah balik kerja ke apa? Boleh lah. Jam jalan lah. Jam. Seorang jawab jam. Baik, saya nak tanya, angkat tangan lah. Tapi kesian juga kalau main tak demokrasi ni, payah juga lah. Jadi macam mana? Kita nak buat lepas isyak juga kan? Lepas isyak macam ni lah. Waktu dia singkat. 9 sampai pukul 11. Lepas tu esok tuan-tuan nak kerja pula. Kalau lepas maghrib, ya mungkin kita boleh berhenti awal. Kan? Kita pulang. Mana? Lepas maghrib boleh? Ke nak buat lepas isyak juga? Lepas isyak. Lepas isyak. Ada ramai juga minta lepas isyak. Tak apalah. Khair. Kita buat lepas isyak lah. Tak apalah. Kalau khatam lah. Kalau tak khatam, la qadarillah. Ada lagi masa insya-Allah bulan 2. Kalau kata ni, kalau Ustaz Zuhair nak panggil saya lagi lah. Kalau dia pakai tuang tak mau panggil saya dah, tak apalah. Nak panggil bulan 2 insya-Allah. Ada banyak lagi masa insya-Allah. Saya pun rasanya tiket saya akan beli 20 hari bulan insya-Allah. 20 hari bulan 2 saya akan balik. Jadi rasa tempoh masa tu ada lagi untuk kita bagi untuk datang ke sini insya-Allah. Kalau tak habis pun dalam tempoh 3 hari tu kita main bulan 2 pula nanti. InsyaAllah. Jadi sakat dulu aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kok Ustaz Zuhair nak ucap? Sila. Saya berpihak mati mengucapkan jazakumullah khairan katsiran